Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan dan puan, saya meminta maaf kerana terlambat untuk memulakan perspektif bersama Bro Firdaus pada malam ini atas urusan-urusan yang penting. Namun, tuan-tuan dan puan, kita pada malam ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa. Setiap malam, setiap kali kita ada sesi, mesti istimewa. Cuma istimewanya pada malam ini, iaitu kenapa kami dedakan. Dia macam terputus, tersangkut sedikit. Dan dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat yang ke-7, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jikalau kamu tak tahu, tanya orang yang tahu. Jangan buat-buat tahu. Tak tahu cakap tak tahu. Tak tahu jangan komen. Tak tahu jangan cakap. Jadi pada malam ini, siapa yang telah saya jemput, dan mungkin tuan-tuan dan puan dah tengok di poster dan sebagainya. Okey, saya nak cerita sedikit background. Okey, tak apalah. Background tu nanti bila saya dah kenalkan dia, baru kita cerita background. Macam mana pengenalan saya, ketaksupan saya kepada beliau, Masya Allah. Siapakah beliau? Beliau merupakan seorang anak jati Kelantan, Masya Allah. Bukan Ketere tu dekat Terengganu. Allahu Akbar. Okey, seorang anak jati Kelantan, dan Alhamdulillah, orang kata Melayu tak berdakwah. Tetapi inilah Melayu yang telah berdakwah, dan inilah Melayu yang kita kata ramai lagi Melayu yang seperti beliau. Tetapi antara yang kita nampak menonjol pada waktu ini, tidak lain tidak bukan sahabat seperjuangan saya dan juga ketua unit R&D, Research and Development, Multiracial Reverted Muslim, MRM. Siapa lagi kalau bukan sahabat saya, iaitu Ustaz Ahmad Ikram. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Brother Firdaus. Kita jangan skema sebab petang tadi kita pun baru berborak dan sebagainya. Kita tak nak skema. Tadi Ana sebut tuan-tuan dan puan, saya dengan dia Ana entah. Mungkin dengan staff lain saya awak. Mungkin dengan staff lain aku engkau. Mungkin dengan staff lain 我和你. 我们讲不一样的语言. Setiap hari di pejabat kami, kami bukan terpaksa lah, kami menggunakan pelbagai bahasa dalam untuk berkomunikasi. Bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Tamil, Masya Allah. Pelbagai bahasa dalam MRM. Ya Syekh, dah makan ke? Alhamdulillah, dah dinner. Cuma anda tahu, entah belum lagi. Tak apa. Ana tak sedih. Tak dapat makan. Cuma Ana sedih kita lambat bermula sebab Ana percaya ramai sahabat kita juga nak tahu apa yang MRM nak cakap pada malam ini, dedahkan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat, tolong tag kawan-kawan anda, sama ada yang mengikuti kami ataupun yang tak ikut kami, ataupun yang nak spam kami, ataupun yang nak cari salah kami. Tak apa, kami raikan kesemuanya. Syekh, mungkin kita santai-santai sikit dulu. Mungkin orang tak tahu macam mana kita kenal sebab masuk-masuk orang kata dia ni geng MRM. Mestilah dengan Firdaus Wong kan. Macam mana Syekh? Apa kita kenal tahun 2016 kan? Awal tahun 2016, pengenalan tu kita dekat Facebook lah. Asal permulaan di Facebook. Dan anda ingat pada waktu buku Ana keempat tu, Yahudi, Kristian, Islam berasal Yahudi, Kristian dan Islam, agama Yahudi, Kristian dan Hindu Buddha berasal dari Islam, tanda soal. Dan daripada situlah kita bertemu. Dan Ana ingat satu tu dekat restoran Bok Coffee di dekat Batu Cave. Bukan, kita sebenarnya kita jumpa first dekat dekat coffee box dekat Sri Gombak tu. Lepas tu kali kedua masa Ana jumpa dengan Enta tu, Enta rambut panjang lagi. Kita jumpa dekat Old Town White Coffee dekat Aeon Jasco Kepong. Itu kali kedua, dan kali ketiga kita jumpa dekat MRM. Dan waktu itu saya menyertai MRM bersama Brother Firdaus Wong pada 1 Disember. Bukan, 30
November dan mula bekerja berkhidmat di MRM pada Disember 2016. Ya dah hampir 6 tahun dah. Nak masuk 6 tahun bersama dengan Brother Firdaus Wong ni. Jadi kalau sahabat rasa dalam 6 tahun ni, okey, maka banyaklah pengalamannya, orang kata liku-likunya, orang kata hati budi tu dah kenal dengan Brother Firdaus Wong ni. Dan kalau sahabat-sahabat tengok antara pendirian dah saya sebelum saya menyertai MRM ni adalah saya jenis suka kelantangan. Lantang bukanlah bermaksud biadab, tetapi kita mahukan suara yang suara hakikat masyarakat mahukan kepada perjuangan di dalam isu menegakkan Islam, menegakkan dakwah, dalam mendepani isu-isu fahaman-fahaman yang melampau dan sebagainya. Maka kadang-kadang dia perlukan ada watak kuda hitam ni. Black horse ni kena ada. Dan antara saya nampak peluang dan ruang di MRM adalah apabila bertemu dengan Brother Firdaus ni. Lepas ni kita sembang banyak lebih apa berkenaan dengan apa yang kita akan buat. Malam ni kita akan sangat open tuan-tuan dan puan-puan. Walaupun kami akan chat dengan open, kami mungkin akan dedahkan sedikit rahsia untuk anda pada malam ini, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Jadi antara sikap kelantangan itu atas orang kata keberanian itu, maka atas prinsip orang kata berani kerana benar dan takut padamlah, tukar padam kerana salah. Jadi atas prinsip berani kerana benar inilah saya kira saya melihat ada advantage dan peluang dan ruang bersama Brother Firdaus. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan kongsikan sedikit sebanyak apakah mukadimah ini hanya retorik semata-mata ataupun dibuktikan dengan apa kes dan juga pendedahan yang kita pernah buat dan juga kadang-kadang ancaman yang kita pernah terima. Tetapi perkara itu apakah motivasi yang menyebabkan kami masih lagi ambil posisi untuk pegang pada prinsip kepada menegakkan amar ma'ruf dan juga menentang kemungkaran ini. InsyaAllah. Yes. Dan kita kata apa banyak liku dan itu apa cara pengenalan Ustaz Ikram dengan saya. Tetapi saya kata macam mana saya kenal dengan dia dan macam mana saya boleh nak meminang dia, nak merisik dia dan sebagainya. Sebab saya jenis saya akan jenis direct. Bila saya message dengan beliau, sebab saya dah ikut beliau dekat Facebook agak lama, saya suka cara dia menulis. Cuma pada waktu itu saya berpendapat dia adalah seorang anak muda Melayu yang cukup berbakat, yang bagi saya adalah suatu bakat yang saya kata is a raw diamond. Dia dah telah menulis beberapa buku pada waktu itu. Ya, Bahtera Nabi Nuh, apa lagi buku yang dia dah tulis waktu itu? Bahtera Nabi Nuh, ada satu lagi. Al-Quran, Hadis, Bible. Yes, Al-Quran, Hadis dan Bible kan. Dan waktu saya jumpa dengan dia tu buku baru iaitu Yahudi, Kristian, Hindu, Buddha berasal daripada Islam, tanda soal. Jadi waktu itu bila saya tengok ni Melayu ni yang saya nampak bagus dia ni. Saya secara jujur bukan hamba bragging tau. Saya nampak ada something yang saya boleh banyak belajar dengan dia. Okey, saya cakap terus terang. Sampai hari ini saya cakap saya belajar daripada dia juga. Walaupun jelah saya bos dekat MRM tapi saya belajar daripada dia. Jadi waktu itu saya pula jenis yang saya nampak ada bakat pada orang tu. Saya tengok orang tu kesediaan tak untuk dia bersama dengan saya dengan prinsip kami. Saya akan bagi tahu upfront. Ini prinsip saya. Ini prinsip apa yang kami nak buat. You okay tak? Kalau okay, ini dia. Tapi you nak kerja dengan saya, ini terms and condition dia. Condition dia ialah kau kena sabar dengan aku. Kalau tak sabar dengan aku, memang tak boleh kerja. Sebab itu terms dia. Dan kita malam ini, tuan-tuan dan puan, kami akan juga kongsikan apakah perkara yang telah berada di dalam senarai kami yang bakal didedahkan tidak lama lagi. Ya, satu persatu. Dan sudah tentu along the way banyak akan liku-liku dan alhamdulillah saya terus merisik dan saya terus melamar beliau. Saya kata ini gaji yang saya tawarkan, ini fasiliti yang kami tawarkan. Macam mana? Saya masih ingat antara perkara yang Ikram sebut bagi tahu kepada saya adalah dia kata
hasrat dia adalah membumikan dakwah itu sendiri, membumikan kajian dia. Bagaimana untuk membumikan benda itu? Yakni untuk merealisasikan perkara itu dalam bentuk yang praktikal. Jadi Alhamdulillah, beliau join kami pada Disember 2016 dan sehingga kini Masya Allah hampir 5 tahun lebih, 5 tahun lebih, Masya Allah. Beliau telah bersama dengan kami dan mungkin Syekh, kita start dengan Ana lebih suka berbincang, Ana lebih suka berborak. Mungkin kita share dengan masyarakat yang baru nak kenal MRM kan, kenal dengan Enta kan. Apa sebenarnya yang menjurus Enta sebagai seorang Melayu yang belajar di Kias dalam Usuluddin, tetapi Enta lebih minat dalam bab perbandingan agama? Apa dia punya point tu? Apa dia punya turning point tu? Baik, okey, ni soalan yang common lah selalu dapat ni. Alhamdulillah. Baik, apabila ketika waktu saya belajar dulu, ketika saya belajar di Kias bersama dengan ramailah pensyarah-pensyarah yang hebat di sana, dan pada waktu belajar itulah saya mula trigger untuk orang kata nak mendalami dalam bidang perbandingan agama dan sebagainya. Apabila pada waktu itu fenomena Syekh Ahmad Deedat sudah orang kata dah sampai video-videonya dengan VCD dan sebagainya, dan pada masa yang sama kemunculan Dr. Zakir Naik pada sekitar tahun 2012, tahun 2013. Beliau ni barulah dikenali di Malaysia ni. Jadi antara pengaruh-pengaruh daripada Syekh Ahmad Deedat, daripada Dr. Zakir Naik, menyebabkan dia membuka ruang yang baru melihat bahawa dalam konteks dakwah dalam isu perbandingan agama, sehingga bila saya tengok dalam ruang-ruang akademik ni, dia tidaklah kencang sangat, dia tidaklah aktif dalam konteks Malaysia. Sehinggalah perkara itu menyebabkan saya rasa mahu mendalami dalam isu-isu perbandingan agama. Bila dalami isu perbandingan agama, dari situlah mula kenal dengan otai-otai dakwah di Malaysia ni, seperti pada Shah, seperti pada Kamaruddin dan sebagainya. Jadi bila kita tengok daripada cara mereka berdakwah kepada non-Muslim dan sebagainya, maka dari situlah saya tengok hasil-hasil orang kata kursus dakwah yang dikendalikan oleh mereka seperti pada Shah umpamanya. Jadi dari situ saya nampak macam kenapa timbul persoalan masa belajar ni, banyak-banyak kata critical thinking ni. Kenapa dalam konteks bila nampak pada figure-figure dakwah ni kebanyakannya adalah mu'alaf. Seperti pada Shah, pada Kamaruddin dan juga pada Lim. Masa itu barulah nampak pada Firdaus Wong mula orang kata mekar, mula aktif di dalam lapangan dakwah pada waktu saya belajar ketika itu. Jadi itulah mula trigger. Kenapa figure-figure yang kebanyakan da'i-da'i ini adalah kebanyakan daripada kalangan mu'alaf. Yang pada hakikatnya definisi mu'alaf ni ada perbincangan lah, sama ada 3 tahun atau 5 tahun. Tetapi maksudnya bukan daripada orang Melayu yang asal daripada keluarga Islam. Jadi daripada sini menyebabkan rasa macam tak boleh jadi ni kan. Rasalah tercabar tu sebagai seorang jiwa kemelayuan tu. Jadi antara perkara yang bila saya cuba dalami adalah cuba mengisi ruang-ruang untuk menjadi seorang da'i, pendakwah, dan pada masa sama adalah cuba mendalami isu-isu orang kata lapangan, yang realiti yang berlaku dalam isu-isu agama yang berlaku di Malaysia. Dan kalau sahabat-sahabat bagi yang pernah mengikuti penulisan saya akan dapati bagaimana hasil penerbitan buku Kau Sembah Apa itu. Pada tahun 2014 saya terbitkan satu buku Kau Sembah Apa, dan Kau Sembah Apa itu adalah hasil daripada satu perbincangan yang cuba menangkis salah faham terhadap sebahagian agama yang berada di Malaysia ni. Kita akan sebut tentang apa-apa yang menjadi common yang salah faham terhadap agama-agama selain pada agama Islam. Bila tengok posisi buku itu, kalau tengok pada satu sudut, seolah-olah macam apologetik, seolah-olah macam kita ni kenapa nak jadi tukang kepada kumpulan minoriti ni untuk menerangkan apa yang orang sering salah faham pada mereka. Sebenarnya bukan isu kita apologetik ataupun menjadi tukang untuk menerangkan salah faham masyarakat Muslim
yang orang Melayu ni terhadap agama bukan Islam, tetapi adalah lebih kepada kita melihat jika perkara ini, salah faham ini tidak diurus dengan baik, maka ia akan menimbulkan banyak konflik dan ia akan boleh menimbul isu ketegangan kaum, isu pergaduhan antara agama dan sebagainya. Dia boleh berlaku. Umpamanya kalau kita ambil contoh kan, kebanyakan kita ni bila tengok satu situasi, bila orang Cina, sebahagian amalan orang Cina, kalau kita tak faham situasi cara mereka beragama, mereka ni pada hari raya tiba-tiba asalnya Cina, bukan Islam, tetapi pakai kopiah, pakai orang kata baju kemeja, pakai baju Melayu dengan kain pelikat, tiba-tiba sembah tokong dan dengan cara pakaian orang Islam, pakaian orang Melayu. Kan? Lalu bila video itu viral, tersebar dan sebagainya, maka ramailah orang menganggap mereka ni menghina orang Islam dan sebagainya. Sedangkan apa yang mereka buat itu adalah dari sudut orang kata amalan dan juga kepercayaan yang orang panggil kepercayaan Datuk Kong. Maksudnya kewujudan kepercayaan itu wujud di hanya Malaysia dan Singapura sahaja. Jadi antara perkara-perkara beginilah saya melihat jika ia tidak diurus dengan baik, maka ia boleh menimbulkan ketegangan, konflik dan sebagainya. Jadi atas perkara ini, saya melihat cuba mengambil tanggungjawab di samping cuba menekankan soal usul dakwah dan sebagainya, adalah untuk menekankan bagaimana pada masa yang kita cuba hidup antara orang kata pelbagai agama, multiracial ni dan juga multi-religion. Jadi bagaimana kita nak mengurus kepelbagaian ini di atas prinsip-prinsip yang tidak menggadaikan nilai-nilai keislaman kita. Of course kita tak akan apologetik. Kita tidak akan, tapi atas prinsip perkara benar perlu kita sebut benar. Perkara yang salah kita akan tetap cakap salah. Jadi dari atas semangat ini saya akan bila orang kata berdalami isu-isu pemenang agama sehingga kepada satu tahap bila bersama dengan Brother Firdaus ni, dia jadi berapa pernah orang kata cabang-cabang perjalanan itu. Pada awalnya saya minat orang kata hanya mengenal agama-agama sahaja. Okey, belajar tentang agama, pelbagai agama di dunia sebagainya. Sebab dalam background saya belajar dulu adalah usuluddin. Dan dalam usuluddin ni ada satu bidang dia panggil muqaranatul adyan, perbandingan agama. Jadi bila dah involve, dah terbiasa dengan perbincangan itu, maka dia cuba nak melihat skop kepada isu perbandingan agama tu sangat luas. Dan inilah orang kata salah satu bidang yang jarang diterokai, masih orang kata banyak lagi ruang-ruang yang boleh didedahkan, boleh dibincangkan, boleh diwacanakan berbanding dengan sebahagian bidang-bidang yang lain. Jadi oleh kerana atas ruang-ruang yang ada ini, saya cuba kata nak mengisi ruang-ruang dan juga kelompongan ini dengan cara yang agak berbeza, iaitu bukan dengan cara universiti, tetapi dengan cara ke lapangan bersama dengan gerakan-gerakan dakwah yang memang turun ke ground, turun ke lapangan, berdepan dengan non-Muslim, berdepan dengan orang kata masyarakat pelbagai ini, sehinggalah dia membentuk satu momentum yang baru dalam pencarian saya, iaitu apa dia? Inilah antara benda yang kita akan kongsikan, iaitu berkaitan dengan dia wujud. Asalnya kalau kita ikut perbandingan agama ni, Brother Firdaus tahu dia bagaimana perlu perkembangan saya di MRM dulu. Asalnya saya ni tak pernah bincang pun soal orang kata gerakan agama baru ke, gerakan kultus ke, gerakan-gerakan yang memujakan tokoh-tokoh ini. Kan? Tak bawa orang kata ke naratif sedemikian. Tetapi apabila kita melihat realiti dan juga beberapa kes yang pernah kami berdepan, yang kita pernah dapat aduan dan sebagainya, realiti cara beragama masyarakat kita di kalangan non-Muslim terutamanya dah berubah. Tak seperti yang mana kita pernah baca dalam buku teks, tak pernah seperti yang mana yang kita jangkakan, seperti mana orang biasa bicarakan tentang agama Kristian, agama Buddha dan sebagainya. Sedangkan perkara yang berlaku, realiti ni, kalau nak cerita ni, hasil daripada kajian kami di MRM, hasil daripada satu kes, bermula daripada satu kes, punca daripada satu kes, aduan daripada orang kata mangsa yang terlibat di dalam gerakan kultus, ajaran sesat dalam agama ni. Okey, kalau kita duk faham ada ajaran sesat macam Ayah Pen lah kalau dah tradisi orang Melayu, orang Islam ni, di konteks Malaysia. Tetapi kalau ikut dalam konteks dunia, perangai Ayah Pen ni ada di mana-mana.
Ada jenis claim sebagai Jesus second coming-nya ataupun kata Jesus kali kedua dan sebagainya. Ni banyak berlaku. Mana-mana di dalam 100 dunia ni berlaku kes sedemikian. Jadi untuk kes-kes ni atau dikenal sebagai kultus ataupun cabang gerakan agama baru ni yang berpecah daripada Buddha, berpecah daripada Hindu, berpecah daripada agama Kristian, mereka ini telah bertapak di Malaysia hasil daripada satu kes. Nanti kita akan cerita kes mana. Dan mereka ni telah kumpulan ini bertapak di Malaysia sehingga hasil kajian kami mendapati tidak kurang daripada 61 gerakan agama baru ataupun kultus yang sudah bertapak di Malaysia. Ini bukan kata sembang kosong, tetapi hasil nak dapatkan 61 ni ia berpunca daripada satu kes. Dan daripada satu kes ini dia berpunca daripada hasil orang kata gerakan kajian lapangan yang kita berdepan dengan orang kata prospek orang mad'u ataupun orang yang kita nak dakwah dekat luar. Tiba-tiba kita jumpa dia kata dia Kristian tetapi dia tak percaya pada Jesus sebagai Tuhan. Sudah. Kumpulan Kristian mana kan? Dari situlah menyebabkan kita trigger. Rupanya di Malaysia ni pelbagai aliran dan juga gerakan agama baru yang bertapak. Itu baru sahaja orang kata gerakan kultus, ni tak masuk lagi gerakan ancaman, gerakan pengganas ke militan dan sebagainya. Kalau masuk kepada laporan-laporan predator seksual. Yang ni pun juga antara orang kata inline dalam orang kata flow dari sudut kajian yang pernah kami lakukan juga membawa kepada spark kepada kultus ni. Kultus ni maksud sahabat-sahabat adalah satu kumpulan yang mana dia mendewakan seseorang. Okey, dia mendewakan seseorang sehingga dia taksub kepada dia dan sehingga boleh mewujudkan orang kata praktis keagamaan kepada dia. Dia definisi kultus ini luas. Dia boleh definisi sebagai agama baru ataupun dia boleh didefinisikan sebagai pemujaan kepada sesuatu puak ataupun kelompok yang memuja satu figure. Ini antara pergerakan kultus sebagainya. Dan itulah antara mukadimah dan saya mungkin boleh bersama dengan para Firdaus ni kita boleh tunjuklah sedikit sebanyak hasil-hasil yang orang kata selama berada dalam MRM ni sebahagian kecil ya. Sebab kita dalam metodologi kajian di MRM ni ada banyak kaedah, ada banyak metodologi. Dia metodologi ni ataupun uslub ataupun kaedah dalam mengkaji gerakan-gerakan yang orang kata mengancam ataupun ancaman-ancaman seperti mana seperti yang telah diredahkan kebelakangan ini. Okey. Ini semua dia ada trik dia. Dia punya rangkaian dia, permulaan, mukadimah dia macam-macam. Tetapi untuk nak dapat semua ni, okey, nak dapat sebahagian semua ni dia punya perjalanan tu sangat panjang. Okey, dan tak apa melayangkan masa. Kita jangan share slide tu dulu. Kita nak bagi orang faham. Sebab mungkin ada sahabat kita yang sedang menonton ni, mereka kata, yalah Ikram ni kerja kat MRM, ni dia bercakap dengan bos dia. Kan, dia tak takut ke kan berlawan dengan bos dia, kan nanti bos dia pecat dia habis mesti dah kau tim punya kan. Jadi mungkin orang akan berfikir bahawa budaya kita dalam MRM memandangkan Bro Firdaus ni adalah bos, jadi kena WhatsApp makna wa atokna je kan, tak boleh gaduh-gaduh, tak boleh berbeza langsung, kau kena taksub kan, ikut kinzi buta je. Entah share sikit lah, entah share sikit kan, supaya masyarakat faham. Walaupun mungkin akan orang yang tak percaya tetap tak percaya. Dan kita tak kisah pun. Kan? Bukannya baru hari pertama kita buat dakwah, bukannya hari pertama kita buat pendedahan. Kan? Mungkin entah share dengan orang. Entah tak bergaduh dengan Ana ke, entah taksub habis dengan Ana, tak just WhatsApp mi Ana wa atokna ke. Okey, baik. Saya kalau secara personal lah, peribadi yang melibatkan dengan Brother Firdaus ni, walaupun dia bahasakan diri sebagai bos, sebelum ni tak pernah dia tak guna perkataan bos ni, malam ni dia guna sebagai seorang bos. Dia posisi seperti Brother Firdaus ni dengan saya adalah seorang leader, seorang ketua, yang mana kami di MRM ni antara budaya kita budaya perbincangan. Okey. Dan dalam perbincangan ni kalau nak kira drama dia banyak. Antaranya lah kalau kita nak cerita, saya personally bila drama dengan Brother Firdaus ni, antaranya kes melibatkan satu gerakan
kultus, gerakan pendakyahan Kristian yang telah orang kata berusaha nak memutadkan pelajar kita di Malaysia, di Korea. Dia bawa pelajar kita pergi ke Korea Selatan. Jadi maklumat tu kita cari, kita digging, kita gali maklumat, kita analisis, kita cuba tengok sudut ancaman dia. Pada penilaian saya benda ni sangat serius. Maksudnya tak boleh biarkan. Okey, sampai ke tahap melanggar undang-undang dan sebagainya sehingga dengan cara yang licik. Tu terang sebut memang licik sungguh. Jadi atas orang kata concern tu, atas kesedaran itu menyebabkan bila saya bentak kat Brother Firdaus, saya kata kumpulan ni kita kena dedah ni. Walaupun tengok connection dia memang rangkaian dengan semua orang politik di Malaysia ni ada. Tokoh yang kita nak dedah ni. Rangkaian dengan oleh politik semua ada. Dan dana dia, fund dia daripada disokong oleh United Nations, PBB. Sedangkan kita di MRM ni hanya tu je. Hanya NGO saja yang hanya orang kata berada di bangsa maju, orang kata tweet tu je. Nak berdepan dengan satu gerakan kultus yang gergasi daripada Korea Selatan. Jadi, saya bentar dekat Brother Firdaus, saya cakap, benda ni serius, kena buat, kena dedahkan sebagainya. Tapi Brother Firdaus cakap kepada saya, dia kata pada itu, sabar dulu, nanti dulu. Okey, maksudnya suruh sama ada pada sabar pada saya tu adalah maksud menghalang. Pada saya, apa salah ni nak halang ni kan? Sedangkan maksud sabar tu banyak benda. Sama ada mematangkan kajian itu pun boleh maksud sabar, ataupun orang kata tunggu masa yang sesuai itu pun maksud sabar. Tetapi oleh kerana waktu itu, saya agak orang kata semangat tu lebih kan? Darah muda. Sekarang muda lagi. Jadi yang betul-betul orang kata berapi lah dengan Brother Firdaus sampai isu tu kita orang bergaduh dan saya sampai ambil keputusan untuk nak resign, nak keluar daripada MRN. Sampai tahap tu. Tak terkira tu. Berapa kali enta cuba nak resign tu. Kita hari ni, kita malam ni kita tak akan santai, tapi kita akan bagi tahu proses yang berlaku tu yang mungkin ramai orang tak tahu. Kami akan bagi anda faham macam mana gerak kerja kami di MRM. Kalau ada sesiapa musuh-musuh kami yang cuba cari kelemahan kami pun, silakan, ahlan wasalan, tak ada masalah. Sebab kami bukan, insya-Allah kami tahu beza antara aib dengan bukan aib, ya, insya-Allah. Ya, kita tahu antara aib dan bukan aib. Dan saya nampak dekat ruangan komen ada seorang sahabat dia bagi definisi aib dengan bukan aib dengan jenayah tu cantik. Dia kata, dia guna aib, dia kata aib tu ialah engkau berak kau tak cuci, itu aib. Tapi aibnya ialah okey, jenayahnya pula engkau berak kau berak merata itu jenayah. Okey, tak apa Syed. Enta bagi tahu kat orang apa berapa kali nak resign dan sebagainya, apa yang menyebabkan kita macam tu dan apa yang menyebabkan walaupun setelah kita bertegang urat, kita berselisih, kita tu, tapi kita pegang pada prinsip. Kita berbeza kerana Allah dengan Rasul, kita berbeza kerana kita nak yang terbaik, bukan kerana kita berbeza kerana kita nak idea siapa yang perlu didahulukan. Silakan. Baik. Jadi daripada tu di sini lah saya belajar orang kata kawal api tu. Okey, bila antara hikmah yang saya nampak bila kita cara Brother Firdaus tu, dia tekan saya supaya nanti dulu. Okey, kita let kaji dulu sampai ke satu tahap yang kita boleh dedah, kita akan dedah. Dan antara jaminan yang Brother Firdaus pada waktu itu, dia kata okey tak apa, insya-Allah kita akan dedahkan, cuma nanti dulu. Jadi atas faktor itu menyebabkan kami selalu ada perbincangan dan perbincangan kadang-kadang memang bila tak setuju, memang kita cakap tak setuju. Dan ada perkara yang kalau pada posisi saya, walaupun saya secara peribadi saya tak setuju, tetapi bila konsensus ataupun orang kata hasil perbincangan itu telah memutuskan suatu keputusan, okey, maksudnya telah diputuskan oleh tim, maka ikut sebagai organisasi kita kena ikut dalam keputusan jemaah tu ataupun konsensus yang telah dibuat. Maka untuk orang kata work in team macam itulah. Okey, itulah antara perkara-perkara yang saya belajar. Dan antara faktor kalau kita tengok antara cara saya suka dengan Brother Firdaus ni, bukan nak jack dia. Cuma kalau saya nak comparekan antara sikap keberanian lah, kalau saya boleh kata antara benda saya sekepala dengan dia.
istilah saya, kalau saya guna istilah kami-kami lah, orang kata kepala gila ni kan, sama-sama ni, antaranya adalah dengan orang kata berani ambil risiko di atas hemah dan juga prinsip yang mana selagi mana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis, of course, selagi mana berprinsip pada prinsip agama. Kedua, selagi mana tidak bercanggah dengan undang-undang, dan juga perlu lihat pada situasi masyarakat dan juga sosial setempat. Ada 3 perkara ini yang kami selalu jaga. Okey, di atas perkara inilah saya rasa penting dan juga mengajar untuk bagaimana untuk kita tak boleh diam bila sampai sesuatu kemungkaran yang telah sampai maklumat pada kita, jelaslah pada kita. Kita tak boleh nak buat diam, nak duduk. Nanti kalau dipersoalkan oleh Allah macam mana? Tergantung di antara kita dengan Allah. Jadi atas prinsip-prinsip ini, alhamdulillah saya nampak bila MRM pun pergi kepada next level dengan berkembangnya, sudah ada legal team. Ini antara benda yang kami daripada peringkat awal lah kita nak ada supaya tim-tim peguam ini ada bersama dengan dalam MRM ini, supaya bila kita berdepan dengan isu-isu pendedahan, kita nak dedah kumpulan-kumpulan yang melibatkan kumpulan antarabangsa, melibatkan dengan kumpulan-kumpulan ekstremis dan sebagainya, maka inilah antara orang kata senjata ataupun ruang dan peluang yang perlu dimanfaatkan. So alhamdulillah kita dah ada, mungkin pada Firdaus akan cerita lah, kita punya legal team, sehingga perkara itu dia menyokong dari sudut usaha-usaha apabila kita mahu mengambil apa-apa tindakan, sama ada mahu mendedahkan ataupun mahu membawa satu-satu isu kepada peringkat tertinggi. Okey, kita ada 2 cara. Pertama, kita akan guna cara yang pendedahan, cara sahabat-sahabat biar baca tengok, dan satu lagi kita akan pergi kepada saluran yang orang kata forward, yang agak orang kata belakang-belakang lah, bersama dengan pihak-pihak berkuasa, pihak-pihak autoriti dan sebagainya. Dan ini antara banyak yang kami tak share kepada publik. Cuma kita cakap secara umum je. Jadi kalau kita bentangkan apa yang kita pernah dedahkan, okey, sebelum kita nak bina repo ni, nak tunjuk sebahagian sedikit sebanyak pendedahan yang pernah kita lakukan, sehinggalah orang kata sampai kepada satu tahap MRM ni dan pada Firdaus ni sendiri berani ambil satu tindakan untuk kita reveal nama, yang kita sebut nama. Sebab itu antara cara kita sebenarnya. Dia dalam pendedahan ni dia ada beberapa cara. Saya bagi empat langkah dalam bentuk pendedahan ni. Dalam isu-isu apa kita nak dedah ni, dia ada empat langkah. Pertama, dia kena ada orang kata ikon siapa yang kita nak dedah. Sama ada kita nak dedah ikon saja, atau kedua lagi dia ada konsep. Okey, konsep apa? Sebab setiap orang yang bawa fahaman, bawa ideologi atau bawa gerakan, dia akan ada konsep. Seperti dalam Islam, kita ada konsep Islam, dari sudut prinsip-prinsip akidah Islam dan sebagainya. Itu konsep. Dalam agama baru dia ada konsep dia. Jadi konsep ini kita juga tekankan. Dan antara yang lain adalah organisasi. Organisasi mana yang kita nak dedah. Dan keempat adalah simbol ataupun logo. Dalam kajian kita tak akan lepas 4 perkara ni. Begitu je dalam pendedahan. Ada kala kita akan nak dedah, kita akan cerita hanya konsep saja. Kita tak dedah ikon, kita tak dedah orang kata organisasi, kita tak dedah simbol. Kita hanya cerita konsep. Contoh, bila kita cerita konsep saja tentang predator seksual, seorang yang begini, lalu orang mula detect, nak bercakap pasal kawan ni lah. Kenapa? Kan? Kita hanya baru menerangkan konsep, tetapi kalau orang terasa tu maksudnya ada hint yang orang kata melekat dengan konsep tu. Okey, dan memang ini cara biasa yang mana-mana pendedahan, kalau ikut pada pendedahan akan guna kaedah ni. Kedua, kita akan sebut ikon dia. Siapakah nama yang terlibat dalam pendedahan? Dan ketiga, adanya kita akan sebut organisasi. Dan keempat, kita akan dedah logo atau simbol gerakan mereka. Dan keempat-empat cara ni MRM gunakan. Keempat-empat kaedah kita akan gunakan. Terutama apa melibatkan gerakan agama baru, gerakan-gerakan kultus, kita akan gunakan keempat-empat ni. Kita tunjuk muka siapa yang buat, nama apa, peribadi ni dia orang mana, kat mana dia punya, cara gerakan dia dan sebagainya. Ini kita akan detailkan. Tetapi sebahagian cara-cara tu kadang-kadang kita perlu bagi hint dulu, konsep dulu. Bagi masyarakat bagi sedar,
orang tenangkan masyarakat dulu supaya jangan mudah melatah dan sebagainya, barulah kadang-kadang kita akan keluarkan nama ikon dan kita akan pergi kepada organisasi dan kita akan pergi kepada simbol. Dia ada tahap, sahabat-sahabat. Kadang-kadang orang tak sabar yang dia mudah laju saja sebab kita ada metodologi, kita ada cara-cara bagaimana kita nak lihat isu suasana sebelum kita melakukan pendedahan. Betul. Mungkin Jadi dia sebenarnya tuan-tuan dan puan, ramai yang sangka bahawa bila kita ada kes tu, insyaAllah saya cuba gunakan tone yang lebih tu. Itu ramai yang sangka bila kita terima kes, kita kena terus buat laporan polis, kita kena terus ni, kena terus tu. No, sometimes it's not like that. Dan saya tak salahkan kepada masyarakat apabila bersangka begitu sebab majoriti, saya boleh kata majoriti yang berkata demikian. Kalau ada kes, buatlah report. Kalau ada kes, buatlah report. Kenapa nak cakap dekat Facebook, nak cakap dekat medsos? Soalan dia kembali kepada orang yang bertanya. Macam mana anda tahu kami tak buat report? Perlukah kami memberitahu segala perkara yang telah kami buat? Adakah anda pernah terlibat di dalam sebuah gerakan sebegini rupa yang memerlukan perancangan strategi? Adakah anda mempunyai kepakaran dan mempunyai tim yang mempunyai kepakaran dalam perang saraf media? Adakah anda ada penasihat kepakaran dalam strategi media? Adakah anda mempunyai kepakaran tim-tim yang ada dalam pakar dalam analisis jenayah? Adakah anda mempunyai pakar, sekumpulan pakar bukan seorang dua, tetapi sekumpulan pakar dalam bidang kefatwaan berkaitan dengan hukum hakam yang bukan daripada satu aliran, tetapi kita kata daripada aliran, kita kata daripada aliran Salafi ada, dari aliran Asy'ariyah ada dari aliran Maturidiyah ada dan sebagainya. Ya. Jadi bukanlah kami nak cakap besar, tidak. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ya, walaupun ada orang cuba sindir dan sebagainya, tapi kami tak ambil kisah. Sebab kami tahu, ya, bila melibatkan sesuatu kes yang besar, bila melibatkan apa-apa dua pendedahan, saya boleh kata majoriti 99% orang tak terlibat dan dia tak tahu. Jadi kami tak salahkan, cuma ada metodologi dia. Dan mungkin apa yang Ikram akan kongsikan ialah pendedahan-pendedahan yang pernah MRM lakukan. Dan nanti saya akan tanya dia, mana satu pendedahan yang paling memberikan kesan kepada dia. Kerana, tuan-tuan dan puan, untuk makluman anda lah, bukan setakat tadi Ikram kata pernah bergaduh dengan saya. Okay, kami bergaduh tak bertumbuk, insyaAllah. Ya, tak bertumbuk. Kami bergaduh, okay, mulut, okay, bermasam muka, dan tidak mudah. Ya, untuk kita mengendalikan perbezaan. Tapi kami alhamdulillah mengendalikan perbezaan dengan baik dan sebagainya sehingga kami masih bersama pada hari ini. Ya. Ada kes-kes yang telah beliau dengan tim buat kajian, tetapi kami perap. Ada yang kami perap berbulan-bulan. Ada yang kami perap sehingga bertahun-tahun, sehingga matang. Barulah kami bongkarkan. So ada banyak consideration baru kami dedahkan. Strateginya, bila, satu bersatu dan sebagainya. Tak apalah. Sebab malam ini adalah perspektif bersama Bro Firdaus dan tetamu kita adalah Ustaz Ahmad Ikram. Jadi saya serahkan kepada beliau untuk kongsikan tentang apakah pendedahan dan metodologi yang digunakan ya untuk pemahaman tuan-tuan dan puan-puan. Jadi silakan Syekh. Okey, baik. Ni orang kata throwback lah sikit sebanyak ya. Antara pendedahan-pendedahan yang pernah kita lalui sebelum kita nak pergi kepada penghujung nanti. Okey. Baik, antara peringkat awal yang kami lakukan di MRM ini adalah antaranya pendedahan kepada gerakan LTTE. Sahabat-sahabat semua tahu bagaimana gerakan ini sehingga menimbulkan orang kata polemik yang besar di kalangan masyarakat kita di Malaysia, ya, melibatkan satu kumpulan pengganas daripada peringkat antarabangsa daripada Sri Lanka, yang mana kita tengok hasil, kalau sahabat-sahabat tengok ini antara orang kata usahalah hasil daripada pendedahan yang kami cuba timbulkan kesedaran di kalangan masyarakat kita. Okey, dan terutamanya antara masa tu pada Firdaus ni dia sangat minat dengan P. Ramasamy ni. Kita bercakap sedikit orang kata pengalaman
isu dengan si P. Ramasamy ini, okey, pada tahun 2016, kita tengok bila ketika itu Dr. Zakir Naik, mungkin pada Firdaus boleh ingatkan, kronologi yang apabila terdapat satu statement yang agak berbahaya daripada saudara P. Ramasamy ini terhadap orang kata respon apabila kedatangan Dr. Zakir Naik pada tahun 2016, dan daripada situlah orang kata tiba-tiba ada ruang-ruang yang orang-orang bercakap tentang bahawa beliau ini terlibat dengan fahaman pengganas LTTE. Pada waktu itu saya secara peribadi orang kata tak mendalami apa itu LTTE dan sebagainya. Bila tengok tim-tim daripada kita ni yang seperti sahabat-sahabat kita menyuarakan isu LTTE, barulah saya cuba mendalami, kaji balik apa sebenarnya LTTE ni. Bila tengok pada LTTE dan sebagainya, rupa-rupanya memang kumpulan ini telah bertapak di Malaysia dan sebagainya bermula pada 1990-an apabila berlaku rampasan satu kargo kapal di Pulau Pinang yang memiliki senjata api dan sebagainya. Lama sejarah yang panjang sehingga menyebabkan mereka ini bertapak di Malaysia. Ideologi gerakan pengganas yang bertapak di Malaysia. Jadi hasil daripada pendedahan ini, kalau sahabat-sahabat tengok, trend dia panjang sehingga kepada kemuncak berlaku penangkapan. Okey, dan apa yang kita lihat kalau sahabat tengok bagaimana respon daripada orang kata figure yang membawa gerakan yang berbahaya ini, antaranya bila dia sebut, bila kita duduk dedah tunjukkan bukti hubung kait yang sangat jelas dia ni dengan LTTE umpamanya. Lalu dia ni, P. Ramasamy ni dia sebut pada wartawan, kepada media yang mana dia rasa dia membuat laporan polis terhadap satu laman Facebook bernama Pusat Kajian Ancaman Pengganas dan Misioneri di Malaysia. Okey, dan dalam ucapan dia, dalam kenyataan dia bersama wartawan ini, dia menyatakan bahawa paparan fitnah ini, dia kata fitnah lah. Hakikatnya kita tidak fitnah, kita hanya tunjuk apa yang dia buat. Okey, dia kata paparan fitnah ini sering dikongsi oleh seorang individu bernama Firdaus Wong dengan tujuan merosakkan nama baik Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang. Okey, dan dia kata nak ambil tindakan dan sebagainya. Jadi masa tu memang kita ready untuk kepada peringkat undang-undang. Jika dia nak saman dan sebagainya dengan bukti-bukti yang ada sangat jelas, dan juga ada sebahagian video-video yang kami simpan sampai sekarang belum dedahkan. Okey, di atas persediaan daripada kes yang dia kata nak saman ni. Okey, dan sehingga sekarang ni kita tengok adakah dia berhenti? Tidak, masih lagi. Pada tahun 2020, tahun lepas, kita pernah buat satu orang kata pencarian terhadap penyambutan orang kata hari kematian kepada orang yang pro LTTE ni, tentera-tentera LTTE ni, yang pada mereka lah. Jadi dia pun mengangkat satu hari dipanggil hari Mavirenal. Mavirenal ni adalah hari yang mana dia akan memuja ruh-ruh orang yang meninggal dalam memperjuangkan misi LTTE ini, Tamil Eelam. Dia nak memiliki satu tanah negara Tamil di Sri Lanka. Jadi pada tahun 2020 juga kita nampak bahawa dia ni tak berhenti. Masih lagi meneruskan orang kata membawa fahaman ideologi yang pro kepada LTTE. Okey, dan ini antara orang kata pendedahan yang mana masih lagi kita dalam pemantauan. Selagi mana dia tidak dikenakan tindakan, selagi itulah kita akan pastikan, kita akan pantau, tengok jauh mana beliau ini akan orang kata meneruskan menyebarkan idea-idea dan juga fahaman berkaitan dengan mempromosikan LTTE. Dan ini antaranya kita tengok sehinggalah kemuncak daripada pendedahan yang telah dilakukan oleh tim MRM dan juga bersama rakan-rakan NGO yang lain, sehinggalah alhamdulillah berlaku penangkapan kepada 12 orang tahanan yang pro kepada LTTE di Malaysia ni. Okey, 12 orang. Ramailah tu dengan orang kata pimpinan politik dan sebagainya. Tetapi pada masa sama kita masih lagi orang kata tertunggu-tunggu. Yang mana ni si orang kata jerung ni belum lagi ditumpaskan. Tapi yang bawah-bawah ni boleh kena. Sedangkan antara pendedahan dan bukti yang jelas adalah kepada orang kata si jerung ni. Okey. Dan selain itu, antara pada tahun 2019
kita juga antara di MRM ni mendedahkan kumpulan gerakan Syiah. Gerakan Syiah daripada gerakan antarabangsa ni daripada London. Okey. Mereka ni ada kumpulan antarabangsa dinamakan sebagai Who is Hussein. Okey. Who is Hussein ni antaranya mereka sangat aktif menyebarkan risalah-risalah dakwah Syiah ni. Okey. Dan pada satu hari, oleh kerana tim di MRM ni kita ada orang kata street dakwah mingguan. Setiap minggu, pada hari Minggu, di tim MRM yang mana street dakwah Malaysia sekarang ni diketuai oleh Brother Azim. Beliau merupakan bahagian dakwah kami dan beliau antara yang mengetuai street dakwah Malaysia sekarang. Dan pada waktu itu ketika dia mengadakan program street dakwah bertembung dengan satu kumpulan yang juga membuat dakwah, menyebarkan risalah dan sebagainya, yang mana kumpulan itu adalah daripada kumpulan Who is Hussein, yang mana Brother Firdaus telah memuat naikkan dalam Facebook beliau tentang kumpulan ini. Lalu saya cuba digging dengan maklumat yang ada, kita digging dengan tim, kita tengok rupa-rupanya mereka ini diketuai oleh kumpulan-kumpulan Syiah antarabangsa, bukan orang Malaysia. Orang Malaysia ni ada seorang lah, orang perempuan dekat Sabah tu. Mungkin Brother Firdaus masih ingat lagi dia ni. Okey, dia ni hanya puppet saja. Tapi yang kata betul-betul tim yang bawa gerakan ini adalah daripada kumpulan Syiah Imamiyah daripada Pakistan. Orang daripada Pakistan. Antaranya Qumai Rizvi, antara ketua yang kami dedahkan dia. Dan Qumai Rizvi dan beberapa orang rangkaian mereka ini memang merupakan hardcore Syiah. Dan dia ada hauzah di Malaysia ini. Mereka ni bawa daripada orang kata mullah-mullah ataupun ustaz-ustaz dia lah, ulama-ulama daripada kalangan Syiah daripada Pakistan, dia bawa ke Malaysia dan sebagainya. Ini antara aktiviti yang mereka lakukan. Kami dedahkan dan alhamdulillah perkara ini telah dibangkitkan, dibawa kepada peringkat parlimen. Okey, dibahaskan di parlimen, dibincangkan berkenaan gerakan ini. Dan selepas daripada itu pada tahun 2019 juga gerakan ini telah bubarkan di Malaysia. Mereka tak boleh bertapak di Malaysia dan page Facebook mereka dan sebagainya telah dipadam. Okey. Yang lalu ni mungkin Brother Firdaus masih ingatlah. So Brother Firdaus masa ni kita banyak kerjasama dengan pihak autoriti berkenaan dengan kumpulan ni. Pelbagai pihak terlibat di dalam kita nak cuba kita banyak terlibat, kita banyak bersama dengan pihak berkuasa, tapi kita tak pernah menamakan. Sebab kita dekat MRM ni, Syekh kalau Intan masih ingat, kita ada prinsip. Antara yang Ana ingatkan pagi tadi ialah kita ada prinsip kita adalah biarlah 5-10% apa yang kita buat itu kita share dekat social media sebagai satu motivasi kepada orang. Itu je. Tetapi 90% apa yang kita buat, kita perlu rahsiakan, kita perlu diamkan kerana kita ni berbolak-balik dengan keikhlasan ada kalanya. Kan? Jadi biarlah 90% tu kita diam dia. Biarlah orang kata, you ni nak ambil alih tugas penguatkuasa lah, pihak berkuasa lah. Kita maafkan je lah. Yang ni kita genuine maaf kita betul-betul maafkan. Sebab masyarakat tak faham dan kami tak boleh terangkan. Sebab there are something which is beyond that. Kan? Something yang beyond that. Jadi kenapa kita nak share pada malam ini? Tapi kami tak namakan. Kami senantiasa bekerjasama dengan pihak berkuasa. We are not Rambo. Kami tak main ambush. We always work with other people. Kami selalu kerjasama dengan setiap orang, ya, yang mau bekerjasama dengan kami. Hatta orang yang benci kepada kami, pernah kutuk kami pun kami boleh kerjasama. Tak ada masalah. Selagi bermanfaat untuk agama, kami kata bismillah saja. Kan? Jadi kita kerjasama dengan mana-mana autoriti tu, share kita tak payah nak share lah malam ni. Ya, itu antara kita dengan mereka. Dan kita tahu apa yang kita buat ni kita nak dapat kerana Allah. Cuba malam ni kita nak share supaya masyarakat lebih faham bagaimana gerak kerja MRM ni yang kita bukan sembang kedai kopi. Ya, sebab antara of course kita tak akan ambil kerja orang kata kerja jabatan agama dan sebagainya, pihak berkuasa, dan ini antara usaha yang kami rasa tanggungjawab untuk kami rasa perlu menyalurkan maklumat dan hasil kajian yang kami lakukan. Okey.
Dan of course lah kita tak akan orang kata dapat ban dia, dapat sekat, itu bukan kerja kita. Dan antara benda yang kami boleh sumbangkan adalah kepakaran dalam mendepani isu-isu melibatkan isu akidah. Dan of course untuk pendedahan seterusnya nanti sahabat-sahabat akan nampak isu-isu yang kami bentangkan, kami dedahkan adalah melibatkan isu-isu ancaman akidah. Okey, baik. Dan yang ni kes antara menyebabkan konflik antara saya dengan Brother Firdaus adalah melibatkan satu kumpulan kultus daripada Korea Selatan. Okey. Yang mana dia ni adalah kumpulan yang bertapak lama di Malaysia daripada tahun 1996. Masa tu saya 3 tahun, umur 3 tahun masa tu. Baby lagi, kecil lagi. Okey, dia missionary dia dah bertapak di Malaysia. Seorang, kita dedah nama dia. Yang ni kita guna 4 konsep tadi. Ikon dan juga apa-apa semua konsep organisasi, logo kita dedahkan semua. Dan antara pembawa dia adalah Dr. Yo Chong Yang. Ni antara kita memang expose daripada A to Z. Dan alhamdulillah hasil daripada pendedahan ini, okey, daripada kumpulan kultus ataupun perangai ayah pin daripada Korea Selatan ini menyebabkan masa itu Menteri Pendidikan iaitu Dr. Mazli Malik, sehingga beliau mengambil pendekatan untuk menghentikan, memutuskan hubungan gerakan ini daripada masuk ke mana-mana universiti pada waktu itu. Tetapi lepas daripada bertukar kerajaan dan sebagainya, kami dapati masih lagi aktif, mereka masuk balik. Kumpulan ni tak akan berhenti, dia lobby mana-mana ahli politik, dan mana dia boleh cekau kaki dia ambil saja. Dia akan bergantung, berpaut sebagainya. Dan kumpulan ini masih aktif lagi, ya sahabat-sahabat semua. Pada peringkat kami pada tahun 2018, tahun 2019 kita dah dedah, kau-kau punya. Kita dedah sehingga mendapat liputan akhbar dan sebagainya. Sehinggalah diambil tindakan oleh pihak Kementerian Pendidikan, dan pada waktu itu dia stop kejap. Dia tarik nafas, dan perkumpulan ni takkan berhenti sebab dia dah tapak lama. Dah ada orang kata syarikat mereka dan juga bangunan-bangunan yang dibeli tanah dan sebagainya. Dia ada aset di Malaysia ni. Okey, dah lama ni, 20 tahun lebih bertapak di Malaysia. Takkan mereka orang kata senang-senang nak berhenti? Of course tak. Dan pada tahun ni 2020 bila PKP, mereka aktif dalam online, dan dalam online ni masih ramai lagi pelajar-pelajar orang Melayu, orang Islam yang masih lagi dia tarik untuk berprogram dengan dia. Isu dia apa tuan-tuan? Isu ni, kumpulan ni dikenali sebagai agama barulah, senang untuk perbincangan ya. Macam sahabat kenal agama-agama yang ada, itulah bentuk yang mereka bawa. Cuma dia bawa tokoh lain. Dia bawa figure-figure orang kata juru selamat tu orang lain, rasul dia yang lain. Okey, yang mana orang Korea ni mengaku rasul. Jadi apa yang mereka bawa adalah mereka bawa pelajar kita ke Korea atas nama peace, atas nama orang kata leadership conference. Menarik. Orang kata agak harmoni, agak nampak orang kata warna-warni lah kan. Nampak macam menarik untuk pelajar-pelajar kita supaya pergi sana, untuk kerajaan kita meluluskan program ini. Apa yang mereka sampai dekat sana, mereka ni didoktrin. Orang duk cerita tentang pengasas dia ni. Nama dia Father Moon. Duk cerita pasal Father Moon ni hebat, Father Moon ni tokoh keamanan. Didoktrinkan pelajar kita di sana selama 5 hari. Dan kalau sahabat-sahabat tengok sebelah kiri sekali tu ada satu macam istana kan. Itu dipanggil Vatican Timur. Ataupun istilah Vatikan Korea Selatan. Untuk gerakan ni, kultus ni. Dia buat satu istana dia. Okey, dan dia bawa pelajar-pelajar kita pergi sana. Dia ziarah mereka dan sebagainya. Dan pada akhir program, dia bagi satu surat. Surat aku sumpah. Syahadah lah senang kan. Dia macam istilah syahadah. Masuk kepada gerakan ni, ajaran yang mereka bawa. Dan pada itulah kami tengok bila ada pelajar-pelajar yang report bagi maklumat pada kami. Daripada sinilah saya mengambil masa dan peluang dan ruang untuk selidik apakah kumpulan ini dan bagaimana cara bentuk mereka. Dan daripada sinilah orang kata spark permulaan untuk kami mendedahkan. Rupanya di Malaysia ni bukan seorang ni je, bukan satu ni je. Rupanya dah ada 60 gerakan agama dan kultus baru dah bertapak. Lalu kita buat perbincangan, kita tengok sekarang ni ada sekarang ni 60 gerakan yang sedemikian. Baik, antara 60 ni kita tengok manakah yang orang kata cross border. Ya, kita letakkan cross border ni maksudnya yang mana mereka ni melanggar undang-undang, mereka ni melanggar orang kata
prinsip-prinsip yang telah ada di setiap negeri dan sebagainya, dan apakah helah-helah yang mereka lakukan. Ini antara kita digging daripada setiap kumpulan ni. Jadi kita tengok dalam kumpulan ni, jika ada mereka ni guna helah ataupun mereka ni guna muslihat untuk mengelaburi ajaran mereka dengan istilah peace dan sebagainya, kita akan dedah yang ni. Kita dedah, kita bukanlah kata buruk, tak, kita cerita apa yang mereka buat, itu saja. Seperti mana portal berita melaporkan sesuatu isu, itu apa kita buat. Kita ceritakan apa gambaran sebenar yang mereka mereka lakukan di Malaysia ni. Itu antara posisi yang kami lakukan. Okey. Dan setelah itu, seperti yang mana saya sebut, lepas pada kita jumpa Unification Church yang tadi, bawa pelajar kita ke Korea, rupanya masih ada lagi kumpulan yang hampir sama, juga kultus, juga agama baru, iaitu antaranya Shincheonji, daripada Korea Selatan juga. Trade dia, ancaman dia kumpulan sama, daripada hampir, orang kata trend hampir sama, okey, datang ke Malaysia tetapi guna atas nama Peace. Nama dia menarik lah, HWPL. Dan untuk kumpulan ini pula, yang ni kita bekerja rapat lah dengan pihak authority, sekali lagi hanya authority, tak sebut mana-mana agensi. Jadi alhamdulillah kumpulan ini masa dia aktif di Malaysia dulu pada tahun 2017, 2018, 2019, dan bila kita dedah pada tahun 2020 sehingga kita benda ni dibawa ke peringkat tertinggi, dan HWPL, kalau sahabat-sahabat boleh semak di dalam laman web ROS, ataupun Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, type HWPL, sahabat akan dapati bahawa label dia bertukar daripada aktif kepada tidak aktif. Maksudnya telah di-ban. Kumpulan ini tak boleh masuk lagi ke Malaysia. Okey, dan missionary mereka daripada Korea ni berpuluh-puluh orang datang ke Malaysia membuat program atas untuk menjayakan orang kata aktiviti-aktiviti penyebaran agama mereka di Malaysia. Mereka masuk ke universiti, masuk ke sekolah dan sebagainya. Okey, dan kami juga orang kata atas orang kata ancaman yang sama, di atas trigger daripada kumpulan Unification Church itu, juga bertemu juga dengan kumpulan yang ni dia panggil God the Mother, ataupun bahasa lain adalah World Mission Society Church of God. Juga masuk ke sekolah, juga mereka ini masuk ke universiti untuk menyebarkan fahaman dan ajaran dia. Okey, yang ini masih lagi ongoing, masih lagi mereka aktif, sebab orang kata momentum untuk pendedahan dia ni agak kadang-kadang kita dedah, lepas tu dia reda kejap. Orang tak berapa nak fokus isu ni. Itu menyebabkan tarik tali, dan kumpulan ini masih lagi aktif, dan ini antara benda yang masih lagi kita orang kata masih lagi dalam pemantauan bagaimana aktiviti terkini mereka dan sebagainya. Okey. Dan isu yang paling berat adalah pemantauan tu lah, sebab kita nak kena tengok update apakah orang kata isu-isu baru yang mereka akan lakukan dari masa ke semasa. Dan begitu juga kumpulan yang kami dedahkan adalah Good New Mission. Ini yang sangat aktif lah. Dan kalau sahabat-sahabat yang bagi mengikuti di Facebook Brother Firdaus Wong dan juga di Facebook saya juga akan dapati, selain daripada kita mendedahkan kumpulan-kumpulan kultus, ada juga kita dedahkan kumpulan ataupun individu yang bernama David Diborah ni. Okey, dia ni seorang pastor. Video ni sahabat-sahabat boleh dapatkan di Facebook pada Firdaus Wong ada. Okey, boleh tengok bagaimana kita dedahkan daripada peribadi dia, apa yang dia lakukan, apakah helah yang dilakukan untuk meminta sumbangan daripada kalangan orang Islam, terutama di Johor. Ini antara apa yang dilakukan oleh David Diborah. Sebab dia ni seorang pastor yang hardcore. Okey, dia sangat orang kata sebarkan agama Muslim, sangat kuatlah penyebaran agama Kristian dia, sehinggalah okey dia buat satu Facebook fake account, nama lain, nama Zerah Kingdom, dan Zerah Kingdom pula adalah community friend dia adalah semuanya adalah orang Muslim Melayu, terutama komuniti di Johor, terutama di Keluang. Jadi dia duk add friend dia di kalangan orang Melayu, dan dia duk tunjuk dia ni buat sumbangan, kebajikan dan sebagainya. Maka orang Melayu, orang Islam ni orang yang orang kata dermawan. Orang Melayu kita ni sangat dermawan. Ya, kalau bab-bab ni orang kata tak kedekut lah, kalau bab-bab memberi kebajikan dan sebagainya. Jadi ramailah orang kita sumbang dekat dia, tetapi tanpa tahu aktiviti yang dilakukan ni apa. Dan asli pada dedahan kami, bila kami dedah dia ni, tiba-tiba dia padam Facebook dia. Dia padam macam biasalah bila kita dedah ni LTTE dulu pun sama, dia padam apa yang mereka buat, video-video mereka, gambar-gambar dan sebagainya. Dan sama juga apa yang dilakukan oleh David Diborah. Okey, dia padamkan Facebook dia, konten dia, Zerah Kingdom dan sebagainya, dia padam habis semua.
Bila dia padam, okey, semua maklumat tu dah ada pada kami, memang terlewat lah. Jadi antara maklumat yang kami ada, kami berikan kepada pihak authority untuk lihat dan juga nilai sama ada boleh dikenakan apa-apa tindakan, kerana apa yang dilakukan adalah dia meminta sumbangan guna personal account dia sendiri. Bila nak bagi sumbangan tu orang nampak, nak masuk account tu dia minta orang ramai bagi sumbangan, tapi bila nak bagi sumbangan nampak Devi di bawah sekian. Hasil receipt yang orang bagi ni, yang kita kaji, kita baca saja nak buat kira-kira kan, atas satu posting tidak kurang daripada 20,000 orang Melayu kita sumbang dekat dia. Kita bukan soal kata nak halang orang bagi sumbangan, bukan. Soal dia adalah at least kan nak bagi sumbangan, tengok siapa, gerakan mana, mereka ni buat apa. Dan kumpulan ini dia ada satu gerakan, dia panggil Youth Revival Movement. Gerakan untuk membangkitkan Kristian, gerakan ajaran gerakan Kristian untuk di kalangan remaja Kristian. Jadi itu antara gerakan mereka. Mereka cuba buat satu gerakan Kristian, tetapi pada masa sama, gambar yang sama, hasil sumbangan dia post dekat Facebook yang gerakan Kristian dia, Facebook dia, dan juga Facebook fake account tadi, Zerah Kingdom, yang seolah-olah menunjukkan dia sebagai watak seorang Islam. Okey, yang ni pun kita dedah. Nah, kita dedah sampai dia padam semua Facebook dia, macam biasalah, berani kena benar, padam kerana salah. Trend dia sama ada dia tidak edit ataupun dia akan ugut kata nak saman. Yang trend yang biasanya padam lah. Yang biasa kami dapat memang sangat dia akan padam. Begitu juga kalau sahabat-sahabat tengok, selain daripada dedahan, saya nak laju sikit sebab banyak sangat ni. Okey, pada tahun 2020 kita juga mendedahkan dua pasangan ni. Sepasang lah, dua individu ini. Seorang ni adalah warga Amerika Syarikat. Okey, bernama Thomas Fisher. Dulu kita tak sebut nama, sekarang kita sebut nama. Sebab sekarang ni memang dia tak boleh masuk ke Malaysia. Nanti kita cerita. Thomas Fisher ni, okey, dia adalah pendakwah Kristian yang sangat aktif. Video ni sahabat boleh dapat, masih ada lagi dalam orang kata dalam galeri kami di Facebook saya, juga Facebook pada Firdaus Wong. Okey. Dan yang sebelah kiri ni pula, yang perempuan ni nama dia Sarah Ahava Fisher. Orang Melayu Singapura. Dia orang Singapura dan dia berkahwin dengan Thomas ni yang orang kata Kristian daripada Amerika Syarikat. Dia berkahwin dua ni dan dua-dua ni merupakan pendakwah missionary yang aktif menyebarkan fahaman Kristian tetapi dengan cara yang berbeza. Dia guna cara orang kata faith healing. Faith healing ni macam mana? Dia contoh, dia pergi kepada kita, okey. Dia tak tanya, do you believe in Jesus? Dia tak guna mukadimah tu. Guna mukadimah tu larilah orang kita. Tetapi dia pergi kepada kita, tu dia tanya, Tuan sakit dekat mana? Sebab dia boleh cakap Melayu. Yang perempuan ni, sebab dia orang Melayu Singapura. Okey, Tuan ada sakit-sakit kat mana? Senang orang kita ni yang jenis kerja kuat kan, kerja berat dan sebagainya, adalah sakit-sakit pinggang dan sebagainya, mungkin nak melayan dia. Okey. Lalu apa dia buat? Dia akan ambil, letak tangan dia dekat pinggang orang sakit tu. Lalu dia kata, in the name of Jesus, Jesus will heal you. Okey. Lalu dia berjampi atas nama Jesus dan sebagainya. Lalu dia akan ambil peluang untuk dia bercerita tentang agama dia. Dan video-video ini sahabat boleh dapat. Dan apa usaha kami? Okey, bukan sahaja dedah, dan kita cuba membantu pihak authority untuk bagi maklumat dia, detail dia, dekat mana dia tinggal dan sebagainya. Kita dapat maklumat dia tinggal kat hotel mana sehingga kita boleh dapatkan orang kata pasport dan juga nombor atau nama yang mereka daftarkan. Jadi alhamdulillah mereka ni dua-dua ni tak boleh masuk dah ke Malaysia. Okey, hasil daripada orang kata tindakan dan usaha yang dilakukan oleh pihak authority. Kerana apa yang mereka lakukan ini adalah perkara yang bercanggah dengan perlembagaan dan juga undang-undang di Malaysia. Okey. Dan sama juga yang ni pun dulu bukan tak sebut nama dia, tapi saya sebut nama dia. Nama dia Angelina Cumming. Angelina Cumming seorang missionary evangelist international yang mana dia memang sangat orang kata mulut lancang lah. Saya tak tahulah kalau orang jenis muka macam ni mulut lancang ke macam mana. Tetapi dia duk hina Islam dan sebagainya. Dia datang ke Malaysia, okey, dengan cara terbuka berdakwah dengan bawa banting ni. Sahabat-sahabat boleh tengok video-video ini. Okey, dan dia juga, Angelina Cumming, kita dapat maklumat dia dan juga dia telah juga di-ban, dilarang untuk masuk ke Malaysia. Kerana apa yang mereka lakukan ini bercanggah dengan perlembagaan. Okey, dan kita juga ada menyebarkan kesedaran ya berkenaan dengan satu kumpulan iaitu dikenali sebagai Pure Life Society. Bukan sahaja melibatkan Kristian
tetapi melibatkan satu gerakan, satu falsafah, saya spesifikkan falsafah ini bernama Advaita Vedanta. Apa dia ni Advaita Vedanta? Ini adalah salah satu falsafah yang paling berkuasa, yang paling orang kata aktif yang digunakan oleh Hindu dalam melakukan penyebaran agama Hindu tanpa menyembah patung. Dia lebih bawa konsep ni, dalaman ni. Soal dia bawa yoga dan sebagainya. Panjang. Isu ni kita ada satu orang kata discussion. Setiap slide ni dia ada satu orang kata perbincangan yang sangat luas untuk nak bincangkan. Cuma satu malam ini kita akan tunjuk apa usaha yang kita lakukan. Dan alhamdulillah kumpulan ini bila kita dah dedahkan, maka ramai yang sedar. Rupanya dah lama dah orang Melayu kita join program mereka. Mereka ni bawa program-program yang nampak keharmonian. Tetapi keharmonian pada perspektif mereka adalah mereka cuba meletakkan penyama taraf agama ataupun pluralism agama. Which means kalau sudut perspektif Islam dan sudut akidah kita tak bolehlah benda tu bercanggah. Tetapi ini antara perkara mereka lakukan, dan jika sahabat-sahabat tengok nak cerita bagaimana sikit sebanyak konsep dia ni, ini yang penting nak faham konsep dalam pendedahan ni. Seperti mana kalau tengok dia letak simbol agama Bahai, Sikhism, Islam, Hindu, Shinto, pelbagai agama. Lepas tu dia akan buat warna hitam tu. Warna hitam itu, apa dia masukkan sini adalah yang hitam tu jalur-jalur ini adalah merupakan orang kata cabang-cabang sungai yang berbeza pergi mengalir sehingga ke warna biru itu. Apa dia? Biru itu adalah laut. Cabang-cabang ini agama, laut itu adalah Tuhan. Semua agama ni akan sampai kepada Tuhan yang sama. Ini apa yang mereka bawakan. Okey, selain itu juga kami juga dalam MRM juga ambil pendekatan untuk mendedahkan gerakan seperti ajaran sesat dan sebagainya. Okey, dan kadang-kadang kami akan buatlah taklah semua tu kita akan tunjuk bahawa MRM yang dedah kan. Kadang-kadang kita akan guna cara yang lain, okey, supaya tak nampaklah semua itu apa yang kita buat. Cuma antara benda yang kita dedahkan sehingga antara viral video ini adalah berkenaan ajaran Ibu Jati. Dan sekarang ini dia ni telah orang kata sedang dibicarakan di mahkamah terhadap pertuduhan penghinaan terhadap Islam dan juga ajaran yang menyeleweng dan juga penghinaan terhadap Agong. Jadi dia telah dibebaskan tetapi masih lagi kes dia berjalan. Dia dibebaskan, dia aktif sekarang di Facebook dia. Okey, tapi kes di mahkamah masih lagi berjalan. Okey, dan ini antara kalau sahabat tengok pada tahun 2020 inilah tahun yang sangat aktif kami orang kata mendedahkan gerakan-gerakan kristianisasi. Mungkin Brother Fidal boleh share sikit. Kenapa tahun 2020? Kenapa tahun 2020? Ni sebelum COVID ya? Sebelum berlaku COVID. Ni antara hikmah COVID sebenarnya. Boleh Brother Fidal boleh share? Ramai yang tak tahu bahawa kenapa tahun 2020. Kerana pada tahun 1992 iaitu 28 tahun sebelum 2020 iaitu ketika Perdana Menteri pada waktu itu iaitu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad yang sekarang ini adalah Tun Mahathir Mohamad telah melancarkan Wawasan 2020. Jadi untuk tidak ketinggalan, maka gereja-gereja di Malaysia mereka juga telah menerbitkan sebuah buku iaitu Visi 2020. Okey, bagaimana, apakah wawasan mereka untuk church, untuk kristianisasi di Malaysia secara khususnya. Dan buku itu, peliknya, kami ada. Kami pun tak tahu dari mana kami dapat, tapi ada dalam library kami. Dan kami dah buat pendedahan. Dan kami dah namakan. Tetapi yang menariknya juga adalah, sehingga hari ini, Alhamdulillah, saya kata Alhamdulillah, tidak ada sebarang saman dan tindakan ke atas kami. Bukan kerana kami nak ajak, kata, oh MRM ni asyik nak cabar orang saman. Tak. Sebab kami dah kerap orang ugut kami saman. Contoh tadi, Ikram dia kongsi tentang bagaimana Rama Sami kata nak saman saya. Dah 2-3 tahun dah. Surat saman tak sampai. Silap saya dah offer untuk bagi dia alamat kami. Kan? Tak pun boleh hantar dekat kawan kami dekat Penang. Dia hantar kat kami lah, tak ada masalah. Sebab prinsip kami begitu. Berani kerana benar, padam kerana salah. Ya. Jadi mungkin sekarang kita tambahlah bukan setakat padam kerana salah kan. Mungkin kita kata edit ke apa kan. So mungkin. Jadi kita kata kenapa 2020? Sebab 2020 itu adalah kemuncak apa yang mereka nak capai. Dan kalau ikut kepada buku itu,
dan menurut apa yang telah kami baca dan kaji dalam buku yang ditulis dalam tu, banyak benda yang juga mereka telah berjaya laksanakan agenda-agenda mereka. Kami bukannya anti apa-apa agama, tak ada. Sebagai Muslim, sudah tentu kami beriman bahawa hanya agama Islam yang benar. Tetapi juga sebagai rakyat Malaysia, kita ada tanggungjawab untuk mempertahankan perlembagaan negara dan rukun negara. Apakah rukun negara? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Ya. Jadi 2020 itu adalah satu tahun yang cukup sibuk bagi kami, cukup sibuk. Ya, sebenarnya menjelang 2019 pun kami dah sibuk dah, tapi 2020 tambah lagi sibuk sehinggalah pada bulan Mac bila diumumkan. Itu pun bila diumumkan akan dilaksanakan PKP yang pertama 1.0 tu, kami masih sibuk daripada Kelantan, Terengganu, nak ke Kuantan, nak ke Bera untuk berceramah pasal perkara-perkara macam ni. Sebagai kita kata sebagai suatu kesedaran kepada masyarakat. Dan yalah, ini semua adalah jalan yang kami pilih, maka alhamdulillah ala kulli hal. Silakan share. Mungkin kita juga boleh borak, kita boleh bawa secara ringkas apa yang kita pernah kongsikan dan sebagainya, just sebagai maklumat kepada sahabat-sahabat, sebab waktu pun dah hampir menuju ke 11 dan saya percaya sahabat juga nak tahu apakah metodologi kita dalam menentukan sesuatu perkara, siapakah di sebalik kita, kan? Adakah kita ni dibayar untuk buat pendedahan ni, kan? Berapa juta kita dapat, kan? Mungkin kita sepintas lalu kita bawa apa kes yang kita pernah kongsikan, dan kemudian kita minta mereka pergi ke Facebook kita untuk tengok balik video-video ni, ya, pendedahan kita. Silakan Syah. Baik, kalau melibatkan soal metodologi dalam kajian ni, pertama dalam MRM ni kita ada setkan lah beberapa kaedah. Antaranya kita guna dua cara. Pertama adalah menerima aduan. Kita di dekat MRM ni pelbagai ajaran sesat sampai ke dekat kita, dekat kumpulan agama baru pun sampai laporan, orang nak bercerai pun sampai laporan. Bukan sahaja melibatkan isu orang kata nak masuk Islam, bukan sahaja isu orang nak murtad, tetapi isu-isu lain yang melibatkan isu akidah. Walaupun kalau kami nak ambil posisi nak selesa, boleh je. Kita ambil posisi kata kita tak terima kes ni, kita hantar kepada jabatan agama, boleh saja. Tapi oleh kerana dalam tim kami ada kepakaran untuk deal dengan isu-isu keganasan domestik, ada isu-isu melibatkan orang kata ajaran sesat dan sebagainya, maka perspektif di MRM ni kita ambil tanggungjawab. Kita ambil tanggungjawab, kalau kita boleh buat, kita buat. Maksudnya kalau ada keupayaan, kata tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Maksudnya atas kapasiti yang kita boleh buat, kita ambil. Jadi atas inisiatif apabila ramai orang membuat aduan, maka di sini dah dia ada beberapa kaedah. Dia tak sama ya untuk kes-kes. Contoh, kalau melibatkan isu kes jenayah domestik, isu keganasan dalam rumah tangga ke isu gangguan seksual, dia kronologi untuk metodologi itu berbeza. Untuk kumpulan, saya ambil satu contoh ya. Untuk kumpulan gerakan agama baru ataupun ajaran sesat umpamanya. Kalau kita dapat maklumat, pertama, okey, dapat terima aduan. Kedua, kita akan minta kepada pengadu itu bagi maklumat yang mereka ada. Sebanyak mungkin yang mereka ada. Daripada maklumat yang mereka ada bagi kepada kita, kita akan spend masa untuk baca, untuk faham bagaimanakah situasi dan juga apakah yang mereka sebarkan, apa mereka bawa itu adalah merupakan satu fahaman yang sesat ke apa ke dan sebagainya. Supaya kita tengok fatwa-fatwa yang ada, supaya kita ni hanya pemudah cara kepada kita nak salurkan kepada mana-mana agensi kerajaan, jabatan agama ke, pihak autoriti ke, untuk orang kata memudahkan kerja mereka. Bukanlah kita ambil posisi MRM ni, kalau itu kenapa tak pas kat polis? Boleh nak pas tanpa kita buat pendidikan. Tetapi kita cuba nak mudahkan, simplifikan, okey. Bila sampai kepada pihak berkuasa, kita bagi saja maklumat yang dah ada, kita bagi detail mereka untuk membantu mereka supaya mempercepatkan supaya ambil tindakan ke ataupun apa-apa yang boleh diselesaikan terhadap kes-kes tersebut. Okey, pertama aduan, kedua adalah kita meminta bukti-bukti, dan ketiga adalah analisis. Analisis ini maksud kita digging maklumat mereka dan sebagainya.
Dan bila kita menganalisis, kita akan lihat kronologi mereka. Rantaian mereka ni pada tahun bila, daripada bila mereka punya kes dan sebagainya. Yang ni kita pastikan perlu ada rantaian kes tu. Kalau mereka buat program, rantaian program tu. Ini kalau boleh jangan putus. Sebab kalau semakin konsisten rantaian itu, maka dia semakin tinggilah ranking ancaman mereka. Maksudnya mereka adalah kumpulan yang aktif. Itu yang saya maksudkan. Baik, seterusnya adalah bila kita dah pada tahap orang kata dah ada maklumat dan digging dah, dan maka saya sebagai bahagian yang lead bahagian R&D, saya akan present kepada Brother Firdaus. Kita akan present ni untuk orang kata bukan saja nak bagi cerita sembang-sembang saja, tak. Present ni ada kerja lah. Maksudnya sama ada kita nak dedahkan dia ni atau tak. Hasil daripada analisis yang dah ada, saya akan ambil pendekatan untuk present kepada Firdaus, kita tunjuk ini yang mereka buat dan ini antara ancaman-ancaman yang mereka telah lakukan. Okey, kita present, kita tunjuk dan kita bincang. Di sinilah berlaku orang kata perbincangan, dan dari strategi kita akan susun. Okey, adakah perlu dedah ataupun tak? Untuk maklumat sahabat-sahabat yang seperti mana Brother Firdaus sebut tadi, antara gerakan yang kita telah perap setahun lebih, saya kira setahun lebih dah. Ceritalah sedikit malam ni, kita bagi hint sebab kita akan dedahkan waktu terdekat nanti insyaAllah. Satu kumpulan yang mana kita pernah meeting dengan pihak berkuasa. Okey, meeting. Pihak berkuasa tu kita nak sebut kuasa mana, daripada pukul 9 malam sehingga pukul 2 pagi setengah, 2 pagi lebih. Saya sampai dekat rumah tu 3 pagi lah. Tak ada, kita meeting sampai daripada 9 lebih tu, kita meeting sampai pukul 3 lebih. Minta sampai rumah dalam pukul 4. Anda sampai dalam 4 lebih. Ya. Anda tu dengan Azim dengan Azim tu memang kita siap makan, kita siap lepas solat isyak, kita tak sempat nak makan, kita makan dinner sambil meeting. 5-6 jam kita meeting kat dalam tu. Ya. Baik, apa nak cerita kepada sahabat-sahabat? Yang kita meeting tu apa dia? Nak sebut ni antara kenapa kami ni sampai ambil ke tahap sedemikian. Kalau nak kira pukul 9 tu boleh balik tidur lah, buat apa kan, sambung esok ke. Tetapi oleh kerana waktu itu sahaja yang ada dengan waktu yang terhad dengan pihak otoriti, dan perkara itu sangat penting. Tapi kita dah perap lama dah, setahun lebih. Apa dia? Satu gerakan yang mana selama ni orang duk sembang je kata, kenapa duk bina kuil merata, kenapa nampak nak sensitifkan isu sembelihan lembu. Orang hanya nampak kepada kes-kes yang telah berlaku, yang telah orang kata dipolemikkan. Sedangkan kes-kes yang dipolemikkan ini dia datang dengan ideologi. Dia datang dengan kumpulan-kumpulan yang dibiayai daripada gerakan-gerakan antarabangsa. Dan inilah rangkaian yang bila kami teliti, kami kaji, kami jumpa. Dan ini antara pembuktian kita tunjuk. Okey, mereka ni daripada gerakan yang ekstrim. Gerakan ekstrim ni yang daripada India ini, dia tak ubah, orang kata tak ada beza dengan Zionis. Ideologi dia. Kalau Zionis kita boleh sensitif, mengatakan dia ni anti-Islam, anti-Muslim dan sebagainya, membantai umat Islam di Palestin. Begitu juga dengan satu lagi ideologi jadi dikenali sebagai Hindutva di India. Juga mereka juga merupakan ideologi yang anti-Islam. Okey, orang India, sama-sama India, bukan kerana bangsa dia, tetapi oleh kerana orang India tu menganut Islam, beragama Islam, dia bergaduh, boleh berbunuh, boleh. Dia kata menghalau orang-orang Islam yang memang warga India keluar daripada India. Atas mata apa? Kerana agama. Dan mereka sangat ganas dengan orang kata gagasan dan juga ideologi yang jelas membawa fahaman yang orang kata boleh mengancam orang kata kedaulatan undang-undang dan juga keharmonian di Malaysia ini. Dan daripada dulu tahun 2007 pernah buat rusuhan. Ini semua trik yang sama daripada kumpulan yang sama. Yang mana mereka telah membiayai, mereka membawa slogan mereka, simbol mereka, konsep mereka sebiji daripada apa yang berlaku di India telah orang kata dah masuk ke Malaysia ini. Dan kumpulan ini bila kita bentang kepada pihak otoriti, okey, sehingga tersandarlah kita bila mereka akan bagi pandangan, mereka mengatakan bahawa dikata agak bahaya. Kalau kita dedah sebagai kapasiti NGO, okey, pada Firdaus, saya ni yang tak ada lah apa-apa sangat. Kalau kita dedah, dia akan membawa orang kata wave ataupun ancaman yang sangat besar dan sangat bahaya.
Dan ini antara nasihat daripada pihak tu. Kita ambil pandangan mereka, dan pada masa sama, adakah kita akan berhenti? Taklah, masih sambung lagi, dan Alhamdulillah atas persetujuan, dan kita dah bina strategi yang dah setahun lebih kita perap ni, kita akan dedahkan individu, kumpulan-kumpulan mana yang berani bawa orang kata fahaman yang ekstremis daripada India ini, yang telah bertapak di Malaysia, kita akan dedahkan mereka nanti, insya-Allah. Okey. Ya, kami di MRM akan dedahkan, dan dia jadi macam Syekh, kita kata dia jadi macam sunnatullah kan, sunnah tu, iaitu bila mana setiap kali kita ni buat pendedahan kan, mesti ada orang kata. Contoh bila kita buat LTTE tu kan, kalau penyokong LTTE tu kita faham, tapi orang Islam kita akan kata, korang ni tak ada ke kerja lain? Nak cari gaduh je dengan agama lain. Bukan agama lain, tak ada isu. Kita tak cari gaduh dengan agama lain. Kami panel interfaith. Saya sampai ke Peru, sampai ke Afrika buat interfaith. Jadi mana cari gaduh? Tak ada. Orang kata, kan LTTE dia punya pengasas tu dah mati dah. Kenapa korang nak bangkitkan? Kita kata, ya, pengasas dia telah mati. Tetapi ideologinya masih hidup, masih subur. Dan 3 tahun Syekh, kita kena balon kiri dan kanan kan. Tapi alhamdulillah polis ambil tindakan. Ada orang kata, alah korang ni selalu cerita LTTE je, tak ada benda lain ke? Paling proud tu. Bukan, sebab ada banyak risiko yang perlu diambil. Antaranya kereta saya sendiri pernah disimbah dengan cat, menerima ugutan, bunuh dan sebagainya. Bagi saya itu adalah lumrah. Nak kata banner, orang kata apa, nak supaya orang suka, tak ada. Kita tak buat macam tu. Apatah lagi kalau kita tengok bila kita dedahkan tentang kultus-kultus yang buat kat sini. Ada juga orang Islam kita tak percaya. Well, apalah. Tapi bila kita dedahkan ada gerakan, orang pula kata, dia ni MRM ni, Firdaus Wong ni kan, Ikram ni tak ada kerja lain, nak tabur pasir je dekat perut nasi orang. Lah, begitu pula. Kan? Jadi kami faham dan kami tak akan mengharapkan penerimaan 100%, apatah lagi 80%. Sebab tujuan kami apabila kami buat sesuatu kerja, kami akan make sure niatnya adalah mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Islamically right adalah sesuatu yang kami tak akan kompromi. Kami ada jalan mudah yang bukan Islamically right, tapi kami tidak akan buat. Kami akan pastikan perkara itu adalah sesuatu yang kita kata Islamically correct, dan barulah kami akan buat. Baik, Syekh. Kita sebab waktu pun masya-Allah dah 11-10 minit kan. Kita pun tak nak, esok ada meeting lagi, Syekh. Esok ada meeting, esok ada program lagi. Tak apa. Sebab saya tengok ramai, masih lebih kurang 1,200 lebih, hampir 1,300 secara konsisten menonton dari tadi tentang kenapa MRM mendedahkan dan sebagainya. Nah, Enta sebagai orang yang kira kata right hand man Ana lah dalam bab R&D ni, kan? Ana selalu bawa Enta untuk pergi meeting, untuk semua benda ni. Ada perkara tu Ana dah serahkan kepada Enta kan. Adakah kita terima berapa tawaran untuk berapa juta kita dapat? Tolong tak apalah. Syekh, malam ni bagi tahu kat orang berapa juta kita dapat. Okey je. Dia besar sangat umam tu, sambil kena kira. Bukan berapa juta kita dapat, berapa lagi kita kena keluar. Tak ada pun. Malah kalau untuk sebenarnya kita tahu cara-cara nak melobi dan sebagainya, kita tahu. Bukan tak boleh nak buat, nak lobby ni. Mungkin sahabat-sahabat mungkin ada dari pihak orang kata agensi yang menonton sebagainya, menjadi saksi lah. Kita bila membawa satu program atas usaha yang kami boleh lakukan, kami cuba bantu atas kapasiti yang kami boleh lakukan. Jika tak boleh, kami cakap tak boleh. Tak semua benda yang kami boleh lakukan. Tak semua benda yang kami boleh hadap. Ada benda yang memang luar daripada jangkauan kami. Tetapi di atas orang kata semangat prinsip Islam dan sebagainya, ini yang kami cuba bantu. Nak kata dapat berapa juta tu memang tak lah. Dan bila kita dedah apa semua ni, tak adalah kata saya di bahagian R&D dapat allowance lebih. Tak ada. Macam tu lah dapat bulan-bulan pun. Tetapi nak kata macam MRM dera Enta pula, Allahu Akbar. Soal je adalah kita buat tu atas kerana tanggungjawab.
tanggungjawab. Kalau nak fikir soal nak dapat duit lebih apa semua, itu bukan cara dia. Jalan lebih mudah lagi ada, lebih banyak. Nak tunjuk orang kata site yang sekadar bagi bantuan nak berlakon, boleh nak berlakon. Tak ingat Ana tak ada kelayakan nak berlakon. Ana boleh berlakon, tetapi kita tak ambil jalan tu. Itu bukan prinsip kita. Tetapi atas prinsip kerana kita nak menegakkan kebenaran, di atas prinsip kita nak berperjuangkan atas isu hak-hak yang batil-batil. Ini antara prinsip daripada dulu lagi bersama dengan MRM ini. Dan saya kira antara rahmah kepada saya lah, rahmat kepada diri saya di atas dapat bersama-sama dalam tim ini untuk supaya lebih ada orang kata harapan kepada orang ramai agar kita boleh lakukan sesuatu di atas mewakili suara-suara orang yang mahukan perubahan ataupun keberanian, kelantangan yang jarang ditonjolkan oleh sebahagian orang-orang kita ni. Wallahualam. Alah, tak best lah. Entah tak share berapa juta kita dapat. Dah memang tak dapat nak share macam mana? Kita dapat. Siapa kata tak dapat? Kita dapat pahala kan? Oh, ya. InsyaAllah kan? InsyaAllah. Dia tuan-tuan puan-puan, malam ni kami berdua share banyak perkara yang jarang kami share dekat luar sebenarnya. Jarang share dekat luar. Kalau ikutkan saya sekarang tuan-tuan puan-puan, saya mengantuk, saya lapar dan sebagainya. Ya. Seharian. Saya tak akan cerita sebab saya Ikram tahu. Sebab dia banyak travel dengan saya. Okay. Saya bukan orang yang menagih simpati. Tak ada. Biar aja. Biar kerja jalan. Okay. Tak ada nak menagih simpati. Macam Ikram kata lah, kami boleh buat macam-macam. Kami tahu macam mana nak dapatkan dana dan sebagainya, tapi kami tak buat. Bolehlah tuan-tuan puan-puan yang kenal dengan mana-mana masjid ke, surau ke, jabatan agama ke, institusi ke, yang pernah jemput kami buat program ke, tanyalah berapa juta kami charge. Kami tak letak harga. Itu dan bila ada agensi yang datang nak minta kerjasama, kami kerjasama. Tak ada masalah. Kami kerjasama demi kemaslahatan agama. Ialah membina ketaksupan. Minta maaf lah, tak membina ketaksupan. Dan saya boleh katalah insyaAllah, okay, banyak perkara pun yang kami tak boleh nak kongsi. Syekh, berapa banyak surat penghargaan, cenderamata, hadiah daripada pihak berkuasa yang kita dah terima, yang kita share dekat Facebook, dekat Instagram, nak tunjuk kat orang? Berapa banyak kita pernah share? Tak, kita tak nak share. Dan kita tak pernah mention pun. Kalau nak tengok tentang sendiri. Kenapa tak pernah mention? Kenapa tak pernah share? Pertama, atas kapasiti apa kita nak tunjuk usaha kita ni dapat redha siapa? Pertama. Kedua, antara benda yang kita cuba nak jaga jugalah, kita tahu pihak-pihak autoriti ni kadang-kadang mereka ada nilai, orang kata nak jaga sensitiviti mereka ni. Kita ni kadang-kadang yang ni langgar juga. Bahasa langgar tu maksudnya agak kontroversi lah. Okay, di MRM ni. Okay, jadi kadang-kadang mereka lah ambil lah posisi supaya kita nak jaga. Bukanlah kita tak boleh nak share. Boleh nak share. Tunjuk pelak apa yang kita dapat, penghargaan. Tetapi kita jaga ini hanya untuk orang kata di MRM sahaja. Kalau siapa nak tengok, datang ke situ. Datang ke MRM, boleh tengok lah apa yang kita pernah dapat. Mungkin sahabat-sahabat akan terkejut lah pada peringkat mana yang kita pernah dapat sebagainya. Dan ini kebanyakannya adalah orang kata antara faktor kita nak jaga hati jemaah juga, supaya lebih ikhlas dalam membawa orang kata gagasan ini. Dia, tuan-tuan dan puan-puan, kenapa kita dedahkan? Berapa proses kita dedahkan? Tuan-tuan dan puan-puan, orang kata dapat duit. Kami kurang faham bila mana orang kata dapat duit. So mungkin kepala otak mereka adalah bila fikir, bila buat something mesti dapat duit. Tapi dia jarang orang ingat adalah dapat redha Allah, dapat pahala. Kami tak tahu dapat pahala ke tidak, kami tak tahu dapat redha Allah ke tidak. Tetapi apa yang kami cuba lakukan adalah berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tak suka, tak apa. Biar mereka. Ya. Kena berapa teruk, tak apa. Yang penting apa niat kita. Yalah. Kami pun manusia. Kami juga ada hati dan perasaan, tapi kami tak luahkan dekat masyarakat.
biarlah kita meluar daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Okey. Dan kenapa MRM nak dedahkan macam-macam perkara ni? Kan? Contohnya bila kita kata isu predator seksual. Entah tahu ke pasal isu predator seksual awal-awal tu? Okey, jujur lah. Okey, walaupun saya bahagian R&D. Sumpah dulu sebab orang kata ini dah scripted punya ni. Kita sumpah dulu. Awal-awal tu entah tahu ke apa-apa? Okey, wallahi wabillahi watallahi, memang daripada peringkat awal maklumat ni tak pernah sampai kepada tim R&D. Okey, sebab saya faham untuk posisi kadang-kadang pada Firdaus ni dia macam ni lah. Saya nak cerita posisi pada Firdaus ni. Kalau nak cerita kes saya personally, yang kes berat-berat, dia akan orang kata jadi benteng kepada staff dia. Terutama saya nak cerita yang pada tahun 2017. Ni masih diabadikan gambar-gambar ni adalah, ini ada buku saya yang ketika mana telah mendapat laporan polis. Banyak seluruh negara dilaporkan oleh pihak polis daripada kumpulan-kumpulan yang tidak selesa lah dengan hasil penulisan tersebut. Okey, kalau sahabat-sahabat tengok ini bukan calang-calang ya. Ini pangkat datuk, pangkat pertubuhan yang besar di Malaysia yang mana telah hantar memorandum ke pihak KDN supaya ban buku ini. Dan pada waktu itu memang saya masa kata baru-baru lagi nak belajar menerima kecaman ni. Dan pada waktu itulah apa yang Brother Firdaus buat pada saya, dia kata, okay Syekh, dia kata, enter step back. Dan pada waktu itulah dia yang ke depan untuk orang kata menyuarakan, mengkritik, membalas balik, menghujah dan sebagainya. Jadi serangan tu tertumpu pada dia. Jadi benda tu divert pergi pada dia. Lalu saya bincang dengan dia, kenapa buat macam ni? Kan saya okey lah nak rasa juga kadang-kadang kata, tapi pada waktu tu dia rasa cuak tu ada. Mula-mula tak pernah ada pengalaman kan, kena kecam ni oleh orang kata pekak orang kata kebangsaan sehingga jadi kes polis sehingga datang Bukit Aman ke pejabat kami untuk ambil keterangan dan sebagainya. Lalu apa yang Brother Firdaus sebut adalah, dia kata kalau berlaku apa-apa, dia dulu. Ini antara Brother Firdaus, dan tanyalah mana-mana staf kami pun, jika berlaku apa-apa orang kata serangan ke ataupun kecaman ke, dia akan jadi benteng pertama. Ini antara yang kalau daripada awal dulu pada tahun 2016, bila saya buat pendedahan dan sebagainya, dia lah orang pertama yang jadi benteng pada saya. Jadi kecaman tu akan balik pada dia. Sebab antara benda yang selalu dia sebut ada, kalau benda terlalu besar, kecaman dan serangan terlalu besar, dia kata kalaulah dia yang meninggal dulu, dia kata insya-Allah ada legasi lain yang boleh sambung apa usaha dia. Okey, ini antara apa yang selalu beliau sebutkan lah. Dan saya percaya kepada isu sexual predator. Kenapa beliau tidak berikan maklumat tu pada saya pada peringkat awal dan tidak kongsi kepada saya. Dia duk cerita, saya macam dia dah bagi lain sikit, tapi saya macam siapa pula kita duk fikir orang lain kan, dengan staff sendiri tu. Maksudnya dia tak direct, dia tak sebut pada saya. Sebab antaranya kes tu adalah kes melibatkan individu yang ada nama besar, yang mana bukan, saya kena akui lah, bukan level saya lah nak main benda tu. Dan itu merupakan next level, yang mana skill pun, strategi pun berbeza, yang mana saya tak involve banyak sangat. Dan memang saya tak tahu pada peringkat awal. Pada peringkat awal tu saya tak tahu langsung. Tak pernah nampak, tak pernah tengok pun apa-apa evidence atau bukti. Sehinggalah beliau membuat keputusan untuk orang kata mendedahkan individu tersebut, barulah beliau tunjuk kepada kami. Dan ini adalah merupakan orang kata persediaan jika apa-apa berlaku. Jadi pihak kami, daripada tim kami, kita akan bersiap sedia. Dari sudut legal team juga bersedia. Jadi dengan jika sahabat-sahabat tengok kebelakangan ini, sehari dua ni, bila kita dah sebut nama, itu maksud dah pergi ke next level. Nanti tunggu lagi, dia ada 2 lagi level lagi mengenai organisasi dan juga simbol dan sebagainya. Jadi antara kenapa saya nampak hikmah, walaupun pada Firdaus tak bagi tahu saya tahulah. Antara kenapa lalu kalau dia tak cerita, itu kes yang memang saya tak boleh nak hadap. Memang orang kata kalau kena tu memang koyak lah. Dan alhamdulillah beliau ambil posisi
dan di atas prinsip kajian bersama seperti mana kami dah ada tetapkan untuk pendedahan, untuk penulisan dan sebagainya, kita ada standard kita. Dan alhamdulillah itulah yang telah pada Firdaus juga lakukan di dalam melakukan pendedahan ke atas predator seksual. Dan ini hanya merupakan trigger, seperti saya sebut tadi. Dia trigger kepada satu orang kata badan, satu figure yang besar. Itu baru satu. Tapi pada masa sama dia telah membuka rangkaian nak kata betapa ramainya, seriusnya masalah ini di kalangan masyarakat. Sehinggalah itu membuat kepada MRM ni mengambil orang kata inisiatif untuk menubuhkan Women's Wing. Maksudnya bahagian sayap wanita yang ditubuhkan di MRM hanya kerana untuk take over. Kalau semua kes melibatkan gangguan seksual sebagainya sampai kepada tim R&D ni, jenuh lah. Macam mana yang kumpulan ajaran sesat apa semua memang tak sempat nak handle lah kita. Tetapi oleh kerana inisiatif ni, alhamdulillah pada Firdaus Wong telah melantik beberapa alhamdulillah antara figure-figure wanita yang aktif dalam dakwah, yang memang dah sedia aktif, yang memang dah ada pengalaman untuk mendepani kumpulan-kumpulan ataupun gerakan-gerakan yang nampak semakin aktif dalam mencari mangsa, orang kata dalam isu seksual predatornya, dalam seksual groomingnya, dalam orang kata masalah salah laku pesyarah-pesyarah pun ada sebahagian sebagainya. Jadi inilah antara faktor-faktor yang kami di pihak R&D faham. Kita akan sokong selagi mana menjadi perteraskan di atas prinsip Islam, tidak bercanggah dengan prinsip Islam, tak bercanggah dengan undang-undang, dan dipimpin di dalam orang kata syura, dalam satu konsensus, perbincangan dalam pelbagai pihak. Jika itu keputusan yang diambil oleh pihak konsensus, pihak syura ini, maka itulah yang terbaik yang kami akan lakukan, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, mungkin ada yang masih tertanya, dan tadi saya tak nak cerita kenapa kan, tapi kenapa lambat. Ikram dah tunggu lama dah dekat talian tu. Tapi kenapa saya lambat? Kan? Ini saya cerita. Sebab saya tak sempat nak makan lepas solat dalam pukul 8 saya terus buat Google Meet dengan mangsa-mangsa predator seksual. Bila saya sebut sexual predators, itu adalah plural. Kalau saya nak sebut nama, saya akan sebut nama lah. Okey, bersama dengan ahli keluarga mereka dan sebagainya. Soalan untuk sahabat-sahabat seagama dengan saya ataupun tak seagama dengan saya. Adakah anda berfikir bahawa kami begitu berani untuk menempah jalan kami ke neraka dengan membuat sesuatu yang akan menjahanamkan kami? Adakah sahabat-sahabat fikir kumpulan-kumpulan pakar yang ramai itu, yang memberikan nasihat yang menjadi pakar rujuk kami itu, mereka begitu jahil agama sehingga mereka tak tahu hukum hakam, sedangkan mereka itu juga adalah ahli majlis fatwa negeri-negeri dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya tadi saya ada Google Meet dengan mangsa-mangsa sexual predators ini. Okey. Dan banyak, dan mereka semakin geram dan mereka juga gembira melihat kepada sokongan yang telah berubah kepada membantu mangsa. Sebab sebelum ini bila kami cuba buat, ramai yang kata, oh kami nak buat aib dan sebagainya. Kami tahu hukum hakam, kami rujuk. Mungkin anda yang mengata kami buka aib, anda tak tahu definisi aib. Saya sangka baik. Ya, kami rujuk apa aib boleh dibuka. Sebab first thing bila kami buat something, mesti kami akan rujuk yes or no. Patuh syariat atau tak patuh syariat, itu je. Kalau grey area, syubhah, not sure, kami tawakuf. Kami berhenti dulu, kami tak akan buat apa-apa. Relax dulu. Kan? Itu kami akan make sure. Dan tuan-tuan dan puan tahu tak? Sewaktu ini, semasa saya sedang Google, kita sedang buat live ni, ketika Ikram sedang bercakap, tuan-tuan dan puan boleh nampak mata saya macam tengok tempat lain kan? Saya tak keberatan untuk bagi tahu kepada tuan-tuan lah, dengan puan-puan. Saya juga sedang berinteraksi dengan beberapa mangsa baru.
Saya juga sedang berinteraksi dengan mangsa-mangsa baru. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ada mangsa yang telah tampil yang yang ketika kejadian beliau baru berusia 13 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat kami begitu bodoh untuk letakkan kepala kami untuk dipotong. Minta maaf. Kalau nak berlakon, saya pun tahu berlakon, tapi kami tak akan berlakon sebab di depan Allah nak berlakon macam mana. Dunia kita boleh berlakon, di akhirat tak boleh. Ada yang sampai 13 tahun. Tadi dalam meeting saya dengan mangsa-mangsa, dengan keluarga mereka, satu ketetapan telah dibuat. It will come a time, insyaAllah, yang kami akan umumkan. Dan tuan-tuan dan puan, saya bukan nak meyakinkan anda, saya bukan nak pujuk anda untuk setuju dengan saya. Dan perkara yang sama selalu saya bagi tahu kepada Ikram, kepada semua staf. Saya kata, saya ulang apa yang Abu Bakar radhiyallahu anhu sebut bila dia jadi khalifah. Saya kata, saya meminta anda untuk taat kepada saya selagi mana saya taat kepada Allah dengan Rasulnya. Mungkin ada keputusan saya buat, you all tak faham. Tapi ada kalanya susah saya nak bagi faham. Saya tak nak jadi diktator. Kalau saya salah, saya salah. Kalau saya betul, saya betul. Itu cara kami. Itu cara kami di MRM. Okey. Dan mangsa-mangsa, insya-Allah, setelah apa yang berlaku, banyak ketetapan telah mereka lakukan dan ahli keluarga mereka memang gembira dengan perkembangan, tetapi pada waktu yang sama mereka bimbang. Ya. Dan mereka nampak, alhamdulillah, lebih ramai mangsa telah tampil. Dan kenapa nak cakap sexual predator macam tak ada benda lain buat? Kenapa ada orang kata, kau cakaplah pasal dakwah je. Soalan saya kepada anda yang berkata tentang fokus pada dakwah, apa maksud dakwah kepada anda? What do you mean by dakwah? Saya, mungkin individu tu sedang juga menuntut. Ada salah seorang funder kami, bukan funder peribadi, dia kerja dekat korporat, dia yang meluluskan pemberian dana untuk kami berdakwah. Dia pernah komen, dia kata, you fokus dekat dakwah. Dan saya cakap dengan dia, sebagaimana awak adalah pakar dalam bidang perbankan Islam, dan saya tak pernah masuk campur dalam bidang perbankan Islam, maka kami tahu apa yang kami buat dalam dakwah. Dan dakwah bukan sekadar cakap tentang Islam. Kalau anda beranggapan begitu, anda salah faham. Dakwah itu adalah ta'muruna bima'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Adalah kedua-duanya sekali, mengajak kepada yang baik dan mencegah yang mungkar. Kalau anda mengatakan bahawa dakwah itu sekadar bercakap benda yang baik, anda tak faham filosofi dakwah. Sebab itu bukan cara Nabi dakwah. Nabi bercakap tentang mengajak manusia kepada tauhid, masa yang sama Nabi SAW melarang manusia melakukan syirik, melakukan kemungkaran. Dan itu adalah dakwah. Dan kami boleh memilih satu side yang selamat untuk manusia suka. Buat benda yang baik aja. Cakap benda yang baik aja. Boleh. Bukan tak ada option. Saya tak mau kata there is no option. Tetapi Nabi SAW adalah pendakwa yang dalam bentuk aktivis. Dia cuba memperjuangkan. Tak mampu buat semua, maka jangan tinggal semua. Jadi, terlalu banyak kes. Sehingga walaupun Women's Wing MRM ini barulah dilancarkan bulan 6 ya Syekh. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, banyak sangat kes dah sampai kepada kami. Dari segi jenayah domestiknya, anak kecil dicabul oleh bapa datuk saudaranya, penghulunya, ya, keganasan rumah tangganya sampai kepada kami. Ya, kami ada individu pegawai-pegawai kami untuk handle dalam Women's Wing. Tetapi kebiasaannya saya akan handle juga. Saya akan masuk juga. Mereka akan minta pendapat saya juga untuk itu. Jadi kami ada metodologi. Kalau saya tak tahu, saya akan tanya. Oh, no answer. Saya tak boleh. I cannot answer that. Because I'm not ustaz. Saya adalah bro. Ustaz Ikram, yes, dia ustaz. Saya bukan. Saya akan tanya. Jadi kami ada metodologi kami dalam membuat pendedahan. Dan nasihat kami, kepada tuan-tuan dan puan-puan, ialah jikalau anda tidak tahu apa-apa,
Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat yang ke-8, jangan kerana kebencian kamu kepada sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak berlaku adil, dan berlaku adillah kerana ianya lebih dekat pada takwa. Maka saya kata, jangan kerana emosi kita, ketaksupan kita kata kita tak taksub. Soalan saya, nak tengok kita taksub tak taksub, simple je. Bila sesuatu berita itu, dua berita itu sampai kepada kita di medsos, tak kira pun siapa yang sampaikan, apa yang datang pada minda kita. Kalau waktu itu minda kita ada, tak mungkin, taksub tu. Sebab anda telah membiarkan emosi mengatasi rasional. Itu taksub. Tak mungkin satu. Bila anda kata itu fitnah, macam mana anda tahu itu fitnah sedangkan anda tak tengok lagi bukti? Oh, sebab berdasarkan apa yang saya nampak dekat medsos. Okey, kalau berdasarkan apa yang anda nampak pada medsos, itu telah menyebabkan anda mengatakan itu adalah fitnah, itu adalah tidak betul, maka anda telah taksub. Dan malahan anda menyerang. Menyerang orang-orang yang bercakap tentang perkara itu. Kalau seorang mungkin, tapi bila ramai orang mengatakan sesuatu yang sama, maka ianya sesuatu yang serius. Tiada angin masakan pokok bergoyang. Jadi tuan-tuan dan puan, masa sangat mencemburui kita. Dan saya harap sahabat-sahabat yang sedang menonton, yang sedang komen dengan lajunya di Facebook, tolong jaga adab, tolong jaga bahasa. Jangan sesekali gunakan bahasa kesat. Kita boleh berbeza pandangan, tak ada masalah, tapi jaga bahasa. Jadi Ikram, Ana lapar ni sebenarnya. Ana lapar. Kan? Ana lapar, Ana mengantuk, tapi Ana tak boleh tidur lagi sebab petang esok Ana ada meeting lagi dengan Yadim untuk fellow dakwah muda Akademi Yadim ni. Kan? Dan Ana dijemput jadi sebagai fellow untuk rancangan reality. Jadi esok ada meeting lagi dan sebagainya. Ana kena baca dokumen-dokumen untuk bawa ke meeting esok dan sebagainya. Okeylah, baiklah. Kita pergi sedikit kepada kesimpulan. Walaupun banyak benda kita boleh kongsikan, kita bukan nak mengajak manusia kepada ketaksupan, tetapi kita nak mengajak manusia untuk berfikir. Okey, mungkin entah punya ada kesimpulan daripada perbincangan dan sebagainya, apa yang entah nak zahirkan kepada masyarakat. Dan tuan-tuan dan puan, jangan ke mana-mana. Selepas kesimpulan yang Ikram buat, saya akan bagi kesimpulan juga, kerana saya akan kongsikan sesuatu yang sangat menarik untuk anda. Silakan Ikram. Baik. Hasil pada perbincangan dan apa yang prinsip yang kita dah ambil ini, dan ini antara perkara berteraskan apa yang disebut oleh sabda Nabi SAW. Antara Nabi sebut dalam hadis, unsur akhaka zaliman au mazluman. Maksudnya bantulah saudaramu yang zalim dan juga dizalimi. Nabi sebut kepada sahabat, bantulah saudaramu yang zalim juga yang dizalimi. Lalu sahabat bertanya, bantu yang dizalimi kami faham ya Rasulullah, tapi bantu orang yang zalim ni macam mana? Nabi kata, ta'khuzu fawqa yadai. Maksudnya pegang tangan dia untuk menghentikan dia daripada melakukan kezaliman. Ini antara prinsip yang kita pegang. Yang mana seketika sabda Nabi ni Nabi bercerita kepada sahabat semua. Baik. Dan itu antara prinsip yang kami terapkan adalah untuk membantu orang yang dizalimi dan juga si penzalim. Orang yang melakukan kesalahan. Dan pada masa yang sama, di atas kepada kapasiti mungkin ada orang yang komen-komen dan sebagainya yang mungkin tidak tahu punca pakal cerita ni dan juga pendedahan yang dilakukan. Ambillah pendekatan yang mana sabda Nabi, bila Nabi SAW menyebut, man yu'minu billahi yaumil bil akhir, sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, fayaqulu khaira aw liyasmu, maka berkatalah perkataan yang baik ataupun diam. Yang mana Nabi SAW menekankan bahawa kita jangan sesekali nak mencarut ke, nak berkata benda-benda yang buruk. Daripada nak berkata benda tu adalah better kita bercakap benda baik ataupun diam. Daripada nak berkata benda yang in the middle ataupun tak adalah buruk, tak adalah orang kata baik, tetapi in the middle pun Nabi kata better suruh diam. Jadi atas prinsip ini ambillah orang kata atas hadis ini supaya kita lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata, daripada kita mengeluarkan tuduhan daripada kita tak tahu.
sesuatu perkara daripada hujung pangkal. Di atas kapasiti kami di MRM ni kita ambil pendekatan yang mana atas perbincangan konsensus. Sebelum apa-apa pendedahan, apa-apa tulisan untuk makluman sahabat semua, sebelum kami nak menulis di Facebook, nak post video apa yang kami lakukan, itu adalah hasil daripada perbincangan, hasil daripada tapisan yang kami lalui. Dan ini merupakan rujukan yang daripada ahli-ahlinya, seperti mana daripada Firdaus sebutkan pada awal tadi. Okey, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Ya, tanyalah kepada ahlinya jika kamu tak tahu. Ini antara kami pegang. Dan kami cuba bekerjasama dengan pelbagai pihak, dan silalah jika ada perkara yang tak betul pada pandangan sahabat-sahabat semua dan rasa ni bercanggah dengan undang-undang sebagainya, dan seperti mana yang kita sebutkan, jika ada benda yang silap dan sebagainya, boleh nak samanlah. Atas ni kita dah bagi ruang dan kita bersedia untuk orang kata ke arah itu. Ini bukan kata benda yang main-main. Ini adalah perkara yang serius untuk kita nak ketengahkan perkara-perkara yang jarang orang nak lakukan ataupun mengambil risiko untuk mendedahkan satu predator seksual yang memiliki nama yang besar, yang memiliki hubungan yang baik dengan pelbagai pihak, yang memiliki image PR yang baik di media sosial. Maka ini merupakan cabaran. Dan insya-Allah kami di MRM akan teguh pada prinsip, perkara betul kita kata dia benar, perkara yang salah kita akan kata benda adalah batin. Wallahu a'lam. Saya nampak masih rancak, tapi saya sekali lagi saya nasihatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih rancak berkomen di Facebook. Okey, nasihat saya, ikutlah sabda Nabi SAW. Jangan ikut Firdaus Wong, jangan ikut Ikram, jangan ikut siapa-siapa. Ikutlah sabda Nabi SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkata baik ataupun diam, ya, maka diamlah anda untuk selamatkan akhirat anda. Saya tahu ada yang cuba provokasi. Saya kata, orang yang cuba provokasi dengan ayat-ayat nak sakitkan hati, sebenarnya hati saya tak sakit pun. Dan itu menandakan hati anda yang sakit. Ya, kerana itu menandakan anda tidak bahagia. Hidup saya okey, hidup saya senang, makan cukup dan sebagainya. Alhamdulillah. Kalau anda nak provokasi, tidak perlu. Selamatkan akhirat anda. Mungkin ada fake account dan sebagainya. Itu adalah terpulang kepada anda. Tetapi untuk kesimpulan saya pula, saya akan cakap, tuan-tuan dan puan-puan, metodologi kami di MRM dalam membuat kajian dan juga pendedahan, kami tidak berfikir dari sudut kami. Jikalau kami nak mendedahkan sebuah pertubuhan, sebuah pergerakan, kami tak fikir apa yang kami nak buat. Kami akan berfikir dari sudut sebagai orang yang bakal dituduh, orang yang bakal didedahkan, apa yang mereka akan buat bila tahu mereka bakal didedahkan. Maka antara yang kerap kali menjadi trend adalah mereka, pertama, mereka akan menafikan. Kedua, mereka akan edit. Ketiga, mereka akan padam. Keempat, mereka akan kata saman. Saman bukan kerana mereka benar. Saya boleh kata, Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, dah 7 tahun lebih dah MRM wujud. Ada pihak, 1-2 yang cuba saman. Tak ada yang melekat. Kenapa? Kerana tuan-tuan dan puan-puan berani kerana benar. Edit dan padam kerana salah. Ya, edit dan padam kerana salah. Maka kami akan berfikir dari sudut seorang penjenayah, dari sudut seorang yang akan didedahkan, apa yang dia akan buat dan sebagainya. Okey? Okey? Maka apa yang kami buat? Okey, apa yang kami akan buat ialah, tuan-tuan dan puan-puan, contoh, saya bagi contoh. Ya, contoh. Baik kali saya sebut contoh. Kita kata contoh dalam kes isu predator sexual ni. Okey? Bila kami ambil alih kes, tuan-tuan dan puan-puan, kami tak fikir satu step. Kami fikir berpuluh-puluh step. What had next? Dan kalau mereka yang pernah menghadiri kursus metodologi dakwah kami untuk fasa yang kedua, dalam kursus komunikasi efektif dalam dakwah, kami ada juga mengajar apa itu outcome based thinking. Okey, apakah yang bakal dilakukan seorang predator sexual jikalau dia telah didedahkan kelak? Kami telah plan. Ya. Dan sebenarnya saya boleh kata, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kami jangka, kami tak tahu benda gaib.
Apa yang kami jangka bakal dilakukan, sedang dilakukan dan akan dilakukan. Tetapi malangnya, mana-mana tokoh, mana-mana pergerakan yang kami nak dedahkan, mereka tidak tahu pergerakan kami. Bila telah didedahkan, mereka akan edit, mereka akan padam, mereka akan delete. Tapi mereka lupa macam Ustaz Ikram sebut. Sebelum kami make the first move, kami dah make sure semua bukti kami telah mencukupi. Padamlah apa yang kamu nak padam. Editlah apa yang kamu nak edit. No problem. Padamlah video apa sekalipun. Editlah apa dari status kamu pun. Dia tetap ada. Kerana kami telah simpan. Dan kami simpan bukan satu dua. Kami simpan dalam pelbagai format. Tak perlu kami bagi tahu. Dan sebab tu saya pernah kata, awal-awal dulu, iaitu, jikalau apa-apa yang berlaku kepada saya, hapuskan bukti saya yang ada pada saya. No problem. Sebab tempat saya simpan dan kami simpan bukti bukan pada saya seorang. Apabila saya tidak ada, apabila bukti yang ada pada saya telah dihapuskan, jangan risau. Tempat-tempat yang telah kami simpan bukti-bukti itu semua akan keluarkan bukti-bukti itu. Ya. Cuba nak hack kami? No problem. Cuba nak buat something to us? No problem. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya. Guna kabel Allah lagi besar. No problem. Ya. Kami yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dengki tak ada apa nak dengki dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, mungkin anda juga merupakan seorang predator seksual yang sedang menonton pada malam ini, cuba mencari di manakah ruang kami bercakap yang salah yang memungkinkan anda untuk saman kami, ambil tindakan kepada kami. Tuan-tuan dan puan-puan, nothing personal. There is nothing personal. Mangsa-mangsa ini bukan adik-beradik saya. Mangsa-mangsa ini bukan ahli keluarga saya. Mangsa-mangsa ini saling tidak kenal satu sama lain. Tetapi innama mu'minu wa ikhwah. Setiap yang beriman itu adalah bersaudara. Dan Islam yang saya peluk, yang saya pilih untuk kekal sebagai seorang Muslim, mengajar saya untuk bersikap adil. Untuk bersikap hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk amal ma'ruf nahi mungkar. Bila kamu nampak kemungkaran, cegahlah dengan tangan kamu. Jikalau tidak mampu, dengan lisan kamu. Dan jikalau tidak mampu, maka benci dalam hati kamu. Kami cuba buat yang terbaik. Supaya apa jua keputusannya, kami tak kisah. Kerana akhirnya, bila berada di hadapan Allah di padang mahsyar, insyaAllah saya tersenyum, tidak ada tekanan, kerana insyaAllah saya 100% yakin saya boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan jawapan saya, dengan bukti yang saya ada, dengan bukti-bukti kami ada. Ya tak. Jadi tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat, untuk yang tidak tahu apa itu metodologi, mungkin boleh belajar, dan tidak salah untuk tidak tahu segala-galanya. Tetapi juga mungkin jadi salah kalau kita tak tahu tapi kita buat tahu. Lalu kita bercakap sesuatu di luar bidang kita. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Kenapa engkau melakukan sesuatu yang engkau tidak tahu? Engkau tiada ilmu tentangnya. Jadi, saya nak ucapkan jazakallah khair kepada Ustaz Ikram, Pak Ikram, di atas masa hampir 2 jam kita bersama pada malam ini. Alhamdulillah. Dan Masya Allah, saya baru cakap jazakallah khair, dia telah live meeting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, muslimin dan muslimat, what to expect next? InsyaAllah. Mangsa-mangsa telah memberikan izin kepada saya dan meminta saya untuk mendedahkan beberapa perkara lagi. Yang insyaAllah adalah orang kata itu adalah porn dan sebagainya. Tidak sama sekali. Akan ada beberapa lagi bukti yang jauh lebih menggemparkan. Ya, kali ini sangat direct. Kali ini anda akan mendengar sendiri daripada mangsa, saksi dan juga ahli keluarga mereka sendiri. Saya tak akan share di Facebook. Sebab bila share di Facebook, akan ada orang tidak puas hati, akan report dan akhirnya page akan dipadamkan dan sebagainya. Biarlah di Telegram. Ya. Dan di Telegram saya telah limit maksimum 1 message dalam 1 jam untuk seorang. Supaya tidak ada spam yang banyak. Kita nak cegah kemungkaran, bukan nak cegah kebaikan. Kita nak galakkan kebaikan, bukan galakkan kemungkaran. Tidak mungkin kita mencegah kemungkaran dengan kemungkaran. Maka insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, moga Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua, berikan kekuatan dan bercakap baik ataupun diam, sama-sama
kita mendoakan yang terbaik untuk agama kita, jaga reputasi, jaga imej agama kita, dan moga keadilan terdekat untuk semua. Dan ayo tuan-tuan dan puan, gunakan akal fikiran kita, gunakan rasional kita yang telah Allah SWT kurniakan kepada kita, sehingga kita berjumpa di dalam program yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.